Hai, Assalamualaikum. Terima kasih Lina di atas opening sebentar tadi. Okey, baik. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua yang memang daripada awal lagi sebelum kita buka room ni pun dah ramai yang excited, yang ramai tak sabar orang kata nak nantikan ataupun nak dengar sendiri. Macam yang Lina cakap tadi, kalau berganjak sikit satu poin akan hilang. Sebab ini adalah produk baru. So hari ini secara rasminya kita nak lancarkan kepada anda semua dan sekali lagi tahniah saya ucapkan kepada anda semua yang berjaya untuk join kita punya sesi Zoomina pelancaran pada hari ini. Okay, hai, Assalamualaikum semua. Jemput ajak lagi ramai supaya kita boleh sama-sama, okay? Supaya kita boleh sama-sama dengarkan sendiri pada hari ini secara live, okay? Apa kelebihan ataupun apa di sebalik keistimewaan Airy Vans. Okay, jadi sebelum saya nak orang kata masuk kepada produk kita, okay, sebelum tu saya nak tanya anda semua yang ramai pada petang ni, pada hari Sabtu ni kan, saya nak tanya anda semua sekarang tengah dengarkan kita punya Zoomina ni dari mana? Dari kampung ke ataupun daripada destinasi pelancongan ke, dari mana? Boleh tak bagi tahu location dekat mana anda berada sekarang, dekat rumah ke ataupun orang kata sebab sekarang ni kita dah beralih kepada satu orang kata fasa baru dekat negara kita Jadi ramai dekat rumah, dekat kampung. Okey, ada tak yang tengah berjalan-jalan ke? Dan sambil dengarkan kita punya ni dari Kuching Sarawak, jauh datang dalam kereta baru balik Gunung Kinabalu. Wah, hebat. Okey, jadi so kita dah dalam kereta pun ada. Okey, terima kasih yang sudi dengarkan dari dalam kereta tu. So kiranya kita treat hari ni punya session kan macam tengah dengar, orang kata tengah dengar radio, tengah dengar podcast. Okey, jadi so kenapa saya tanya kita punya penonton semua dari mana pada hari ni? Sebab apa? Sebab sebelum kita mulakan pasal produk kita orang kata saya nak kongsikan sikitlah apa situasi semasa negara sekarang ni, okey. Sebab kita tahu macam yang saya cakap tadi, sekarang kita punya negara kita dah beralih ke satu fasa yang orang kata kalau sebelum ni kita asyik terperak kat rumah, tapi hari tu masa 11 Oktober kerajaan umumkan dah boleh rentas negeri. Okey, 11 Oktober tu titik permulaan baru dekat negara kita. Okey, dah boleh rentas negeri, tapi lepas je kerajaan umumkan, okey, 2 hari lepas kalau anda semua ada tengok berita TV3. Okey, ni memang petikan daripada berita TV3, memang daripada KKM, okey, ataupun daripada kita punya Menteri Kesihatan sendiri cakap yang lepas je umumkan 2 minggu boleh rentas negeri ni, 2 minggu dari sekarang ni KKM dah bersiap siaga apa jua kemungkinan. Okay, kita semua kena get ready. Okay, sebab kita tak boleh duduk kat rumah sampai bila-bila, tapi 2 minggu dari sekarang memang Menteri Kesihatan sendiri cakap 2 minggu dari sekarang kes naik ke, kes turun ke, kita kena siap sedia. Okay, itu adalah kita punya situasi semasa sekarang lah. Okay, situasi semasa kita sekarang. Sebab tu sekarang ni, okay, kalau saya boleh kongsikan sedikit lah, okay, kita punya situasi semasa sekarang ni. Sebab tu sekarang ni apa-apa pun, okay, macam yang KJ bagi tahu dekat petikan akhbar tu, semua letak pada tangan kita, rakyat Malaysia sendiri. Okay, sekarang ni dah tak macam dulu. Sebab tu sekarang ni KKM sendiri pun mereka galakkan budaya TRIS. Pernah dengar tak TRIS? TRIIS sekarang ni. Okay, kalau macam dulu kita punya budaya kita kena sentiasa jaga duduk kat rumah. Okay, tapi sekarang ni kita ada satu budaya iaitu budaya TRIS. TRIIS maksudnya apa? Maksudnya test, report, isolate, inform dan juga satu lagi kita kena seek for health. Okay, itu adalah orang kata yang terbaru sekali KKM keluarkan TRIS. Okay, TRIS ni senang cakap apa? TRIS ni senang cakap kita tengok kesihatan kita sendiri. Okay, kita tengok kesihatan kita sendiri sebab sekarang ni kita dah tak boleh buat apa-apa dah. Okay, memang semua terletak dekat tangan kita. Okay, sebab tu budaya TRIS tu dikeluarkan. Okay, test, report. Okay, kalau rasa bergejala jangan keluar rumah. Tapi sebaliknya kena test, duduk kat rumah. Okay, kalau rasa batuk sesama jangan keluar rumah. Okay, itu adalah budaya TRIS lah. Kita tengok kesihatan kita sendiri. Okay, jadi disebabkan itulah. Okay, satu-satunya cara untuk kita nak elak daripada virus ni sebenarnya adalah kita buat apa? Kita kena jaga diri kita sendirilah. Okay, sebab tu baru-baru ni Australia adalah negara yang besar.
dia baru-baru ni Australia diumumkan satu kenyataan yang buatkan satu dunia terkejut. Australia cakap apa? Australia kata, okay, dia dah tak nak fight for the virus dah, dia dah tak nak lawan, dia dah tak nak kurangkan, tapi sebaliknya Australia ambil keputusan nak duduk dengan virus tu sendiri. Okay, itu adalah satu orang kata kenyataan besar lah, okay, daripada negara Australia. Australia kata COVID ni dah tak boleh buat apa-apa dah, okay, tapi kita kena duduk dengan dia. Kita kena duduk dengan dia sebab tu Australia mereka dah memang tak nak orang kata battle fight dengan COVID ni, tapi mereka nak duduk sekali. Sebab Australia kata lockdown dah tak berfungsi. Okay, kerajaan Australia kata duduk dekat rumah, lockdown ni dah tak ada function dah. Okay, tapi sebaliknya kita kena duduk dengan virus. Itu adalah the only way untuk kita nak survive. Okay, sebab tu Malaysia pun kita tengah slowly sekarang ni. Okay, kita tengah nak keluar daripada kita punya orang kata bubble kita. Okay, kita dah buka kita punya sektor ekonomi, kita dah orang kata balik kerja, okay, orang kata dunia dah kembali seperti biasa. Tapi virus tu masih ada. Okay, cuma kita kena adapt dengan diri kita sendiri. Okay? Okay, jadi sebelum tu, okay, kita tahu sejak adanya COVID ni, kita selalu dengar perkataan apa? Kita selalu dengar term pandemic. Okay, kita selalu dengar term pandemic ni. Tapi sekarang ni saya yakin anda semua pun dah orang kata well informed yang akan ada term baru iaitu endemic. Okay, jadi pada hari ini saya harap semua partisipan yang ada, tetamu-tetamu kita yang ada dalam room sekarang ni, saya nak orang kata sharekan satu konsep, kita kena ubah mindset kita. Okay, sebab bila kita cakap pasal pandemik ni, okay, kalau anda boleh tengok dekat globe sekarang ni, okay, ramai yang ingat sebenarnya konsep pandemik tu sebenarnya dekat kalau tengok dekat globe ni sebenarnya yang kuning-kuning tu itu adalah penyakit. Okay, ramai yang ingatkan pandemik tu dia berlaku disebabkan virus tu tiba-tiba banyak. Okay, ramai yang ingat itu konsep pandemik. Tapi pandemik tu, okay, dia daripada pandemik dia akan pergi ke endemik, betul? Jadi apa yang ramai daripada kita beranggapan bila kita dah masuk fasa endemik ni maksudnya virus tu dah berkurangan. Itu yang kita selalu salah faham. Tapi saya harap pada hari ini kita semua boleh ubah kita punya kata mindset. Endemik tu tak bermaksud virus tu dah berkurangan. Virus tu masih ada dengan kita, cuma yang membuatkan titik-titik kuning ini berkurangan sebab apa? Sebab kita dah kebal. Okey, manusia ni dah tak berjangkit dah. Okey, kita dah semakin kebal, maksudnya kadar jangkitan tu dah kurang. Sebab apa kita dah kebal? Disebabkan kita dah dilindungi daripada virus tu. Itu maksud endemik tu. Okey, endemik bukan bermaksud yang virus tu dah berkurangan, tapi sebenarnya kadar jangkitan tu yang berkurangan. Okey, kena ingat. Hari ni kita semua kena ingat. Virus tu masih ada dengan kita. Okey, virus tu masih ada, cumanya kadar jangkitan tu yang dah berkurangan. Okey, tapi dia still ada dengan kita. Cuma manusia yang dah kebal. Okey, manusia yang dah kebal tapi dia still ada dengan kita. Sebab tu kita kena jaga-jaga. Okey, sebab tu kita tak boleh pandang lewa. Walaupun sekarang ni kita tahu kadar jangkitan dekat negara kita sekarang ni dah masuk 4 angka. Okey, tapi tak bermaksud virus tu dah tak ada. Okey, virus masih ada dengan kita. Jadi sebab itulah bila kita kena berjaga-jaga ni, okey, sebenarnya kalau kita tengok dari sudut kesihatan paru-paru, sebab kita tahu virus COVID-19 ni dia orang kata bagi kerosakan yang teruk dekat paru-paru. Okey, sebab tu ada kajian daripada Oxford yang mengatakan orang yang pernah dapat COVID ni, okey, orang yang pernah terkena jangkitan COVID-19 ni, bila dia dah keluar hospital 3 bulan lepas tu pun dia punya paru-paru masih lagi damage. Orang kata masih lagi rosak. Okey, maksudnya bukan bermaksud lepas dia dah keluar hospital 3 bulan tu dia punya paru-paru dah kembali seperti biasa, bukan. Okey, tapi kajian daripada University Oxford mengatakan okey, bila dia dah keluar hospital pun dia punya paru-paru dah tak sama macam dulu. Kalau boleh tengok paru-paru yang sihat ni dia ada banyak kuning dalam ni, maksudnya apa? Maksudnya dia tengah sihat. Okey, dia punya darah dia tengah orang kata normal lah. Tapi bila dapat jangkitan COVID, okey, boleh tengok sekarang ni paru-paru orang yang dapat jangkitan COVID ni dia dah semakin orang kata apa, dalam dia dah semakin mengecil, dia dah mengecut. Okey, jadi darah pun dah tak boleh supply banyak. Sebab itulah pesakit-pesakit yang COVID-19 survivor ni, okey, walaupun dah lega, walaupun orang kata dah positif balik, walaupun dah negatif, tapi dia punya nafas dia tu masih lagi tercungak-cungak. Okey, sebab apa? Sebab
dalam paru-paru ni, okey, dia dah tengok sekarang ni darah dah tak boleh supply macam dulu. Okey, jadi sebab itulah kajian pun dia cakap, okey, COVID-19 survivor ni dia punya nafas dia masih lagi pendek, mudah letih, jadi dia masih ada orang kata saki baki kesan tu. Jadi kena jaga-jaga. Okey, kena jaga-jaga. Walaupun sekarang ni kes dah berkurangan, tapi yang paling penting jaga paru-paru kita. Okey, sebab COVID-19 dia paling rosakkan kita punya organ kita iaitu paru-paru. Okey? Jadi kenapa paru-paru ni penting? Okey, sebab apa? Walaupun hari ni kita nak lancarkan kita punya produk kita Air Revance, tapi kita kena tengok dulu. Okey, kita kena tengok dulu dari mana datangnya ataupun dekat mana point yang kita patut jaga dekat badan kita ni. Okey, kita tahu sebab kita akan lepas ni kita akan lancar satu teknologi yang cukup powerful. Tapi dekat bahagian mana badan kita yang kita kena take care. Okey, so untuk hari ni saya harap anda semua boleh orang kata tanam satu mindset tu yang virus tu masih ada dengan kita, jadi kita kena protect kita punya paru-paru kita sendiri. Okey, kita kena protect paru-paru kita sendiri. Dan paru-paru ni penting tak penting, kita tak sedar sebenarnya. Sebab paru-paru ni kita fitrah kita dijadikan dia memang buat kerja dengan sendiri. Kita tak sedar tapi paru-paru kita ni kita secara purata kita nafas kita 20,000 setiap hari. Okey, manusia kita memang bernafas 20,000 setiap hari. Kita tak sedar sebab apa? Sebab benda tu jadi sendiri, voluntary dekat badan kita. Tapi memang satu hari manusia gunakan 20,000 nafas. Kalaulah okey, paru-paru kita tak boleh berjalan dengan lancar, macam mana 20,000 nafas tu boleh orang kata boleh smooth. Okey? Jadi kalau masuk umur 50, kita dah 4 juta nafas dah kita dah gunakan. Okey? Sebab itulah penting untuk kita pastikan okey, kita punya kesihatan paru-paru tu sihat melalui udara yang kita hirup. Okey, udara yang kita hirup tu sangat-sangat penting. Dan sekarang ni susah sangat untuk kita dapatkan udara yang bersih. Sebab apa? Sebab udara yang bersih tu kadang-kadang kita tak tahu ada apa kat situ. Nanti saya akan kongsikan, okey. Dan satu lagi, okey, kita punya masyarakat kita ni mula sedar pasal pentingnya paru-paru ni sejak terjadinya COVID. Okey, mungkin orang kata salah satu cara untuk kita tengok kenapa pentingnya paru-paru kita ni mungkin bila COVID jadi terus kita semakin orang kata semakin takut, kita semakin kesedaran tu semakin tinggi. Tapi satu benda yang kita semua kena sedar yang paru-paru kita ni bukan penting masa COVID sahaja. Sebenarnya dah lama dah dekat Malaysia ni ada certain situasi yang berlaku yang membuatkan kita sebenarnya paru-paru kita ni tengah berisiko. Okey, dekat Malaysia paru-paru kita ni penting bukan untuk COVID-19 sahaja tapi apa? Salah satunya jerebu. Okey, jerebu ni kita tahu dekat Malaysia setiap tahun terjadi. Okey, setiap tahun jadi sebab apa? Sebab kebakaran. Okey, cuaca terlalu panas. Okey, sebab itulah jerebu ni dia punya udara dia tak bersih ni sampaikan orang cakap jangan keluar rumah. Okey, kalau macam dulu masa jerebu jadi kalau siapa nak keluar rumah kena pakai face mask. Tapi sekarang ni all the time kena pakai face mask. Okey, jadi dekat Malaysia memang benda ni akan terjadi setiap tahun. Okey, jerebu memang tak boleh elak lah, memang akan terjadi setiap tahun. Jadi penting untuk kita sedar paru-paru kita ni bekerja keras bukan untuk COVID sahaja tapi waktu jerebu juga. Okey, dan seterusnya masa influenza. Okey, influenza pun influenza ni adalah apa? Influenza ni adalah jangkitan daripada titisan dekat udara. Okey, daripada batuk ataupun bersin. Okey, so dia akan terjangkit. Jadi penting untuk kita jaga paru-paru kita. Demam campak, okey, chicken pox pun boleh terjadi disebabkan jangkitan udara. Okey, jadi penting untuk paru-paru kita ni filter, untuk paru-paru kita ni dapat udara yang bersih. Okey, asma, pesakit-pesakit asma adalah orang kata golongan yang sangat-sangat terkesan lah. Okey, bila kata kalau kena COVID-19, paru-paru ni kena bekerja 2 kali ganda lebih kuat. Okey, disebabkan penyakit asma. Okey, dan juga alergi kulit. Ini pun adalah faktor-faktor ataupun situasi-situasi di mana dekat Malaysia ni kita sangat-sangat kritikal. Kita kena gunakan kita punya paru kita dengan betul. Okey, kita kena jaga sebabkan situasi-situasi inilah. Okey? Okey, jadi kenapa penting untuk kita jaga kita punya paru-paru ni juga disebabkan apa? Sebab kita semua kena ingat ya. Apa saja yang kita hirup, apa saja yang kita sedut tu, itu akan menentukan kita punya paru-paru tu sihat ke tidak. Tapi masalahnya sekarang ni kita tak nampak apa yang kita hirup, apa yang kita sedut hari-hari tu kita tak nampak. Sebab zarah-zarah ni dia bukannya besar, dia kecil, okey.
So kita kena ingat yang walaupun kita duduk dalam rumah, okay, kita selalu kemas rumah, kita sedar, kita ingatkan kita punya udara tu dah bersih, tapi sebenarnya udara kita tu mungkin tak bersih. Sebab apa? Sebab udara yang kita sedut tu kita tak tahu ada virus ke tidak, sebab virus ni sangat-sangat kecil. Okay, seterusnya habuk ataupun debu. Ini pun lepas kita duduk kemas-kemas rumah, okay, tukar langsir, tukar tilam, kita duduk sedut habuk ni kita tak sedar. Yang duduk merananya kita punya paru-paru. Seterusnya kulat. Kulat ni pun okay, lagi-lagi kalau dekat bilik air ataupun dekat kalau ada kawasan yang pipe tu bocor ke, memang senang kulat terjadi. Bila kita hidu je, bila kita sedut je, paru-paru kita ni tengah dalam risiko. Dia tengah ada, orang kata dah green light, dah red light dah dekat situ. Okay, dia dah bling-bling dah bagi warning kat kita. Apa yang kita sedut ni sebenarnya boleh merosakkan lagi. Okay, boleh bagi damage kalau kita tak jaga dengan elok-elok lah udara kita. Okay, so bulu haiwan, okay, siapa yang bela kucing, okay, siapa yang bela kucing, kalau yang ada anak ke lagi-lagi ataupun ada penyakit asma, kadang-kadang kucing tu dia tak buat apa-apa pun, dia lalu je dekat kita, tapi disebabkan bulu dia gugur, okay, bulu dia gugur dekat udara, kita tak sedar, kita pergi sedut sekali. Okay, benda ni pun sedikit sebanyak dia akan bagi kesan dekat kita punya paru-paru kita. Seterusnya, VOC. Okay, VOC ni sebenarnya adalah gas yang orang senang cakap gas beracun lah. Okay, VOC ni sangat-sangat banyak dekat dalam rumah kita tapi kita tak sedar yang kita hari-hari kita duduk hidup. Okay, contoh VOC ni apa? Contohnya kalau macam kita ada cat, kita baru cat rumah kita. Kan kalau anda semua sedar, kalau kita cat rumah kita, dia akan keluarkan satu bau, betul? Okay, kadang-kadang bau tu ada orang duk suka hidu sebab seronok katanya, tapi sebenarnya bau cat tu sebenarnya dia adalah beracun, dia gas beracun yang bila kita hirup je, sebenarnya dia boleh merosakkan lagi kita punya paru-paru kita. Okay, bukan setakat cat saja, kadang-kadang kalau kita pakai cleaner yang banyak chemical, okay, kita duk cuci-cuci toilet, okay, duk letak Clorox ke apa yang memang dia punya chemical dia tinggi, bila kita hidu ni sebenarnya dia boleh rosakkan kita punya paru-paru kita. Okay, dan juga debu hama. Debu hama ni banyak kita jumpa dekat tilam, dekat bantal kita, okay, kita tak sedar. Okay, tapi bila kita hidu tu sebenarnya kita boleh rosakkan. Tapi masalahnya sekarang ni, semua benda ni kita tak sedar ada di keliling kita. Itu yang satu benda yang tricky. Okay, itu satu benda yang sangat-sangat menakutkan. Sebab kita tak tahu benda ni ada di sekeliling kita. Kita ingatkan benda tu biasa. Tapi rupa-rupanya bila kita duduk sedut tiap hari, okay, lama kelamaan kita punya kesihatan yang semakin merosot. Sebab kita tak boleh nampak benda ni. Okay, kalau benda ni besar, senanglah kita boleh kontrol. Kalau kita nampak je terus elak. Ni benda-benda ni semua sangat kecil. Okay, nak tak nak kita terhirup. Okay, terhidu benda tu. So dia akan merosakkan lah, okay, kita punya kesihatan kita. Okay, seterusnya itu adalah orang kata dinamakan musuh dalam diam lah. Okay, kita tak sedar benda tu ada dengan kita. Rupa-rupanya kita dah tersedut. Okay, musuh-musuh kita ni, musuh-musuh paru-paru kita. Okay, musuh dalam diam ni sangat-sangat popular dekat dalam rumah kita. Kita sebenarnya, kita selalu ingat macam rumah kita ni, macam kita yang diami kan. So kita selalu yakin lah yang rumah kita ni sebenarnya selamat. Okay, udara selamat. Memang betul. Tapi sebenarnya, benda-benda kecil, okay, benda-benda yang memang tak boleh nampak mata kasar tu sebenarnya kalau kita duduk dengan dia bertahun-tahun, okay, dia boleh menyebabkan karsinogen. Okay, benda-benda ni semua adalah karsinogen. Karsinogen ni adalah apa? Benda yang menyebabkan kanser. Sebab tu saya cakap tadi, macam cat, perabot kita kalau dah lama sangat, dia boleh membebaskan gas beracun yang bila kita hidu bertahun-tahun, boleh menyebabkan kanser. So penting benda-benda tu semua sebab kita tak nampak. Okay, tapi rupa-rupanya dah ada dalam rumah kita. Okay, jadi saya harap anda semua boleh orang kata dapat satu gambaran yang sebenarnya apa yang kita hidu ni kita tak nampak. So bila tak nampak, benda tu akan damagekan kita punya kesihatan kita, tapi kita je tak sedar. Okay, dan satu lagi saya harap yang anda boleh orang kata bawa balik satu input pada hari ini ialah paru-paru kita ataupun udara yang bersih lah. Okay, kita cakap pasal udara yang bersih. Udara yang bersih ni bukan sahaja penting untuk kita lawan COVID-19 sahaja, tapi juga untuk situasi-situasi lain macam masa jerebu, okay, masa influenza. Okay, jadi kita sangat-sangat perlukan udara yang bersih untuk kita punya rumah kita, untuk kawasan kediaman kita. Okay, jadi sebab itulah kita tahu kita tak boleh buat apa-apa.
kita kena hidup juga dengan virus ni. Okay, kita kena hidup juga dengan virus ni. Jadi sebab itulah Syam, okay, ambil inisiatif sebenarnya untuk nak bagi balik kepada society, untuk orang kata untuk umum. Okay, sebab kita tahu Syam kalau keluarkan produk, dia ada satu je matlamat besar dia. Matlamat dia apa? Kalau barang-barang Syam keluarkan, mesti dia nak bagi balik dekat masyarakat. Okay, barang-barang yang Syam keluarkan, kita tahu semuanya memang sangat-sangat teliti untuk bantu kita balik. Okay, untuk bantu kesihatan kita balik. Okay, itu matlamat barang yang Syam keluarkan. Okay, selain daripada kita tahu memang barang yang Syam keluarkan semua bermutu tinggi, tapi sebenarnya bila kita decided, bila kita dah buat keputusan, okay, kita nak keluarkan air vents ni, air purifier, penapis udara. Motif dia apa? Satu je. Sebab kita harap yang semua orang sebenarnya boleh hirup udara yang bersih. Okay, semua orang boleh hidup, orang kata boleh sedut udara yang bersih. Okay, sebab itulah itu matlamat yang kita buat air vents ni. Sebab kita nak make sure semua orang dapat udara yang sama bersih. Okay, semua orang dapat hak kebebasan tu. Okay, hak kebebasan untuk hirup udara yang segar. Okay, jadi sebab itulah hari ni dengan secara rasminya kita nak lancarkan air vents air purifier untuk anda semua. Jadi sebelum kita masukkan kepada satu-satu bahagian tu, saya nak tunjukkan kepada anda semua dulu video pelancaran air vents. Okay, so jom kita saksikan. Okey, jadi itu adalah video, orang kata video teaser kita mengenai air vents. Okey, jadi bila kita tengok video tu sendiri, kita tahu yang sebenarnya satu-satu bahagian tu sebenarnya dia ada fungsi dia sendiri. Okey, jadi hari ni saya sendiri pun dah tak sabar. Saya harap sangat yang kita semua hari ni dapat bawa balik input ataupun orang kata ilmu baru pasal air vents ni. Okey, jadi kalau anda semua dah ready, okey, jom kita sama-sama kita pelajari dengan lebih lanjut apa di sebalik air vents ni. Ada apa di sebalik air vents ni. Okay? Jadi sebelum tu kita kena tahu dulu yang kita kena pastikan udara yang kita sedut tu bersih. Macam saya cakap tadi, semua benda yang kita hidup ni, yang kita hirup ni, dia akan bagi kesan dekat kesihatan kita. Jadi sebab itulah semua orang, okay, semua orang kena hirup udara yang bersih. Sangat-sangat penting. Udara yang bersih sangat-sangat penting sebab apa? Sebab itu keperluan asas. Okey, sebab itu adalah keperluan asas untuk kita. Tambah-tambah sekarang ni banyak benda yang tercemar, banyak benda yang tak elok yang tengah terapung dekat udara tapi kita tak sedar. Okey, jadi sebab itulah penting untuk kita make sure kita ni hirup udara yang bersih. Okey. Jadi, disebabkan itulah dengan adanya air vents ni yang kita cipta air vents ni, barang yang kita keluarkan ni sebenarnya kita dekat Syam ni, kita tak simply bagi tahu jam, okey, sebenarnya kita boleh membunuh SARS-CoV-2, bukan. Okey, sangat-sangat salah. Tapi sebenarnya untuk pengetahuan anda semua, ini semua kita dah buktikan daripada hasil laporan makmal, okey. Memang bila kita hantar kita punya air vents ni pergi buat kajian, okey, pergi testing, sebenarnya dia dah proven. Okey, dia dah terbukti dengan air vents ni dia boleh membunuh 99.97 strain COVID-19. So bayangkan 99.97. Maksudnya dekat sini kalau dalam satu bilik tu berkemungkinan ada virus COVID-19 ni, okey, jadi kita sedut udara yang ada COVID-19 tu, jadi dia boleh tolong untuk membunuh. Okey, dia boleh tolong untuk membunuh sebanyak 99.97. So bayangkan, okey, banyak tak banyak, okey, dia punya percentage tu. Okey, dia boleh tolong untuk bunuh, okey, strain COVID-19. Dan bukan setakat strain COVID-19 saja, untuk pengetahuan anda semua, air vents yang kita cipta ni sebenarnya boleh tolong untuk membunuh hampir 100%, okey. 99.97 virus H1N1 dan juga H3N2. Okey, semua pernah dengarkan H1N1? H1N1 ni bukan virus yang baru. Betul tak? Kalau anda semua masih ingat, H1N1 ni ada satu time dekat Malaysia, kita semua panik. Sebab virus ni virus yang baru, kita tak pernah tahu. Okay, H1N1 ni bukan virus yang barulah, kita dah
ada lama dah dengan kita. Okay, dekat Malaysia ada satu time tu kita pandemik, saya rasa 2011, 2009 macam tu. H1N1 time tu adalah pandemik dekat Malaysia waktu tu. Okay, kalau kita boleh flashback 10 tahun lepas, Malaysia memang time tu dijangkiti dengan H1N1 time tu. Okay, sebab ada virus tu datang dari Mexico. Okay, tapi dengan Airevents ni, okay, memang kita hantar pergi ke makmal, okay, makmal yang proven dekat kita, makmal sendiri yang sahkan, okay, Airevents boleh membunuh 99.99 H1N1 dan juga 99.97 strain COVID-19. Okay, itu betapa banyak tak banyak. Okay, apa orang kata betapa powerfulnya produk kita ni boleh buat dekat udara kita. Okay, sebab macam saya cakap tadi, udara kita ni kita tak boleh kawal. Semua benda yang terapung ni kita tak boleh kawal. Okay, the only thing yang kita boleh buat adalah untuk kita sedut dan juga untuk kita bunuh. Okay, melalui penapis udara yang betul. Okay. Okay, jadi bukan setakat itu saja, macam yang saya cakap tadi, kalau anda semua masih ingat, bahan cemar dekat udara kita. Okay, bahan tercemar dekat udara kita macam habuk, okay, debu hama, ini semua adalah yang sangat-sangat kecil yang kita tak nampak dengan mata kasar. Okay, ini semua terapung-rapung, kita tak boleh nampak, tapi bila kita pasang Airevents dekat tempat kita ni, sebenarnya dia boleh tolong untuk sedut, okay, dan juga hapuskan 99.97 bahan cemar udara. Okey, 0.3 mikron. Okey, 0.3 mikron tu besar mana? Okey, kita orang kata kita nak cakap betapa powerfulnya Airevents ni, benda yang sekecil 0.3 mikron tu pun dia boleh sedut, dia boleh tolong singkir. Okey, 0.3 tu besar mana? Okey, jom kita orang kata gambarkan sikit 0.3 mikron tu besar mana. Rambut manusia, kalau kita cabut rambut kita sekarang ni, okey, kalau kita tengok satu urat rambut tu adalah 70 mikron. Okey, 70 mikron, tapi rambut pun kita dah rasa nipis, kita dah rasa kalau rambut tu gugur atas badan kita, kita tak sedar pun. Okey, sebab apa? Sebab dia sangat-sangat ringan, dia sangat-sangat kecil. Tapi bayangkan daripada 70 mikron saiz rambut satu urat tu, kita belah 233. Okey, kita belah 233, satu tu bersamaan dengan 0.3 mikron. Itu betapa kecil tak kecilnya. Okey, betapa kecil tak kecilnya bahan cemar yang kita boleh sedut. Okey, Airevents dia boleh sedut sebanyak sekecil-kecil tu. Okey. Okey, so saya yakin ramai yang orang kata kalau kita cakap pasal angka je mungkin tak boleh nak bayangkan betul besar mana yang Airevents boleh sedut ni. Okey. Untuk pengetahuan anda semua, 0.3 tu, okey, jom kita tengok saiz dia. Okey, saya tunjuk pakai laser. Okey, so kalau kita boleh tengok, yang paling kanan ni, ini adalah saiz rambut kita. Nampak besar kan kalau kita pakai mikroskop, tapi kalau tengok dekat mata kasar, kecil je rambut kita ni. Tapi ini adalah saiz rambut kita belah kanan ni. Okey, rambut kita tu average saiz dia 70 mikron lah, okey. Tapi bila kita zoom lagi, kita boleh tengok virus COVID-19 tu dia besar ni. Boleh nampak tak? Dekat sini, dekat skrin boleh nampak Yang saya, okay, yang dalam bulatan ni, itu adalah saiz virus COVID-19. Cuba bayangkan saiz dia dengan saiz rambut kita. Betapa macam langit dengan bumi. Betapa besarnya dia punya perbezaan dia. Ini adalah saiz virus tu bila kita tengok dengan mikroskop. Okay? Untuk Airevents, sebenarnya Airevents boleh menyedut saiz yang sekecil-kecil ini. Ini adalah saiz dia 0.3 mikron. So anda boleh tengok dekat sini, ini adalah saiz 0.3 mikron. So anda boleh tengok, kalaulah rambut kita yang besar ni pun kita dah rasa macam kecil je sebenarnya, tapi untuk Airevents, okay, dia boleh tolong untuk sedut habuk-habuk, okay, pencemaran sekecil ini. Okay, ini adalah saiz kita punya sel darah merah. Sel darah merah ni kita tahu memang kecil. Okey, ini pula adalah saiz kita punya pasir dekat tepi pantai tu. Okey, pasir dekat tepi pantai tu kalau kita ambil satu butir kecil tu, ini dah cukup besar dah sebab boleh nampak mata kasar. Ini saiz kita punya pasir. Tapi kalau kita zoom lagi, rupa-rupanya ada lagi kecil dekat udara kita ni yang wujud, iaitu sebesar ini 0.3 mikron. Jadi bayangkan Airevents ni dia boleh sedut sekecil ini. Okey? Ini memang tak boleh nampak mata kasar. Kalau nak zoom pakai mikroskop pun dia kena zoom pakai mikroskop yang paling power.
supaya kita boleh tengok perbezaan saiz dia. Okey, tapi dengan Airy Vents memang kita terbukti kita boleh sedut, okey, kita boleh singkirkan sebanyak 99.97 bahan cemar udara. Okey, so bayangkan compare je lah dengan kita punya rambut kita. Kadang-kadang rambut ni tambah-tambah kalau rambut orang lelaki kan pendek. Okey, kalau rambut orang perempuan panjang, sebab tu kita boleh nampak dekat lantai. Tapi untuk rambut orang lelaki ni, kadang-kadang rambut nipis ataupun rambut yang orang kata pendek-pendek, bila gugur je kita tak sedar sebab sangat-sangat kecil. Tapi rupa-rupanya kalau nak dibandingkan dengan virus tu apalah sangat saiz rambut tu. Tapi dengan Airy Vents kita boleh sedut sampai sekecil-kecil itu. Okey, itulah betapa powerfulnya. Okey, kuasa sedutan tu. Okey, kuasa sedutan yang kita boleh orang kata singkirkan tu, itulah okey kehebatan dia. Okey, jadi macam yang saya cakap tadi, apa yang kita pasarkan ni sebenarnya kita tak ambil kosong. Maksudnya kita tak simply cakap je, oh kita boleh hapuskan virus, kita boleh sedut, kita tak buat. Okey, dekat Syam kita tahu kita kena pastikan apa yang kita pasarkan tu adalah trusted. Jadi macam mana kita pastikan Airy Vents ni dia punya keputusan dia tu trusted? Kita pergi hantar dekat makmal yang sangat-sangat terkenal iaitu dinamakan MRI Global. So untuk pengetahuan anda semua, MRI Global ni adalah makmal uji kaji yang kita guna untuk test kita punya Airy Vents, okey? Test kebolehan Airy Vents ni. So MRI Global ni dia memang terkemuka dekat satu dunia, dia memang famous lah, okey? MRI Global ni kalau pergi cakap je dekat mana-mana je satu dunia ni semua orang kenal. Sebab MRI Global ni dia nombor 1 dekat dunia. So dia orang memang dikenali ramai disebabkan dia dah ada dekat, dia dah buat kerja ni selama 77 tahun. Okay, so MRI Global ni dia sebenarnya susah untuk kita nak, orang kata untuk kita nak lepas dekat MRI Global ni. Sebab memang dia memang pakar dalam sains dan teknologi. Okay, MRI Global ni dia punya setaraf dengan dia tak boleh jumpa dekat Malaysia, dekat Singapura semua tak ada. Okay, tapi kita hantar kita punya produk kita all the way pergi ke lab MRI Global ni sebab kita nak make sure yang kita punya produk ni betul-betul terbukti. Jadi apa yang kita buat, kita hantar pergi ke makmal MRI Global ni, okay, dan dekat situ mereka yang test kita punya produk kita. Okay, maksudnya kita bukan buat dekat produk yang dekat Malaysia yang kita buat dalaman in-house je, bukan, tapi kita hantar untuk pihak luar. Okay, maksudnya pihak luar yang testkan kita punya produk kita. Okay, jadi untuk pengetahuan anda semua, MRI Global ni, makmal yang kita guna ni, makmal ni sebenarnya dia bekerja dengan kerajaan US. Okay, dia memang bekerja dengan kerajaan US untuk pastikan semua produk-produk yang digunakan ni dia selamat, okay, dan juga terbukti. Okay, so kita one of it lah. Okay, Airy Vents ni kita salah satunya yang kita dapatkan daripada MRI Global. Okay, jadi bila kita hantar produk kita pergi ke MRI Global, pergi ke makmal MRI Global tu, so bila kita hantar, kita dapat balik report. Okay, so bila mereka dah testkan kita punya produk tu, dia hantar balik kat kita keputusan dia. Okay, so keputusan dia apa? Keputusan daripada report tu, daripada laporan tu menyatakan kita punya produk Airy Vents ni, dia boleh menghasilkan sebanyak 99.97. Okay, 99.97 virus COVID-19, okay, ataupun strain COVID-19. Okay, nama dia SARS-CoV-2. Okay, jadi bila mereka orang kata exposekan dengan kita punya Airy Vents ni, okay, bila dapat tahu rupa-rupanya okay, memang dekat keputusan tu sendiri dah terbukti. Okay, maksudnya kita dapat approval daripada MRI Global ni. Okay, MRI Global yang keluarkan laporan rasmi. Okay, dalam laporan rasmi tu diorang kata okay, Airy Vents ni memang dah confirm, dah terbukti 99.97. Okay, jadi kita nak pastikan yang produk yang kita pasarkan ni adalah betul. Okay, produk yang kita pasarkan ni memang ada bukti dia daripada kajian. So inilah yang kita buat. Okay, kita hantar untuk pastikan okay, semua orang boleh dapat kebaikan. Okay, sebab itulah dia memang dah terbukti. Okay, alright. Jadi apa yang membuatkan Airy Vents ni special, itu yang anda semua kena tahu pada hari ini. Okay, kenapa Airy Vents ni berbeza dengan penapis udara yang lain? Okay, penapis udara ni sebenarnya dia bukan benda yang baru. Okay, dia bukan benda yang baru. Dekat pasaran dah ada banyak.
Tapi kenapa Airy Vents ni dia berbeza dengan apa yang ada dekat pasaran? Okay, salah satu sebab kenapa Airy Vents ni powerful sebabkan kita pakai 5 peringkat penapis. Maksudnya dekat sini, kita nak pastikan yang udara yang kotor tu dia boleh jadi bersih balik, dia kena lalui 5 peringkat penapisan. Okay, dia kena lalui 5 peringkat penapisan. Kalau macam yang kita duk jumpa penapis udara lain dekat pasaran, kebanyakannya dia stop sampai 3 peringkat je. Kadang-kadang ada yang 4. Okey, tapi tak banyak. Okey, dia sama ada 3 ataupun 4 peringkat saja. Tapi dengan Airy Vents sebenarnya apa yang kita gunakan, kita pasang sampai 5 peringkat untuk make sure udara yang kita dapat tu okey betul-betul bersih. Okey, jadi udara yang kotor tu kalau kita nak bersihkan pakai Airy Vents, dia kena lalu 5 lapis ni. Okey, 1 2 3 4 5. So nanti saya akan terangkan satu persatu apa fungsi setiap penapis tu. Okey, apa fungsi setiap tapisan tu. Okey, jadi untuk pengetahuan anda semua macam saya cakap tadi, memang kalau dekat pasaran selalunya sampai 4 peringkat ataupun 3 sahaja. Tapi dekat Airy Vents kita tambah, kita upgrade lagi sampai 5 peringkat untuk make sure yang bila dia circulate balik ataupun bila dia bebaskan balik udara yang kita dapat tu memang dah confirm bersih. Jadi 5 peringkat tu apa? Mula sekali kita ada pra penapis. Okey, nak tengok macam mana rupa dia, kita kena tengok daripada kanan ke kiri. Okey, kita kena tengok daripada sini kanan ke kiri. Jadi yang pertama sekali, okey, kita ada pra penapis. Okey, pra penapis ni adalah lapisan yang paling luar. Okey, kemudian kita ada Corian HEPA filter. Okey, penapis ni adalah untuk layer yang kedua. So untuk layer yang ketiga kita ada penapis karbon. Okey, penapis karbon ni warna hitam, boleh tengok. Okey, dan juga seterusnya kita ada UVC dekat sini, okey, ultraviolet, dan juga akhir sekali kita ada air ionizer. Okey, jadi saya akan terangkan satu persatulah apa fungsi setiap tapisan ni. Okey, sebab kita kena tahu apa yang penapis ni boleh buat sampaikan dia boleh tolong untuk singkirkan virus. Okey. Okey, jadi bila kita buka kita punya Airy Vents tu, okey, bila kita buka unit tu kita boleh nampak penapis. Okey. Jadi penapis yang pertama tu dinamakan pra penapis. Boleh tengok dia paling hujung. Pra penapis ni, okey, untuk pengetahuan anda semua, kita boleh bayangkan macam dia adalah macam pintu pagar. Sebelum kita nak masuk istana tu kita ada pintu pagar. Jadi pra penapis ni adalah lapisan yang paling luar. Okey. So untuk pengetahuan anda semua, pra penapis ni dia guna untuk sedut habuk yang kita boleh nampak dengan mata kasar. Itu adalah dia punya key point dia. Okay, itu adalah main point dia. Semua habuk yang kita boleh nampak pakai mata kasar macam kita punya bulu haiwan, dia sebelum dia nak masuk ke dalam ni dia kena lepas pra filter ni dulu, pra penapis ni dulu. Okay, so pra penapis ni dia akan sedut dulu. Dia akan sedut dulu udara yang kita, habuk saiz besar tu. Sebab, okay, kalau dekat brand lain kebanyakannya kadang-kadang ada yang tak ada pun pra penapis ni, tapi habuk tu terus masuk ke HEPA filter dekat sini. Okey, tapi dengan Airy Vents, bila kita letak lagi satu layer dekat sini, pra penapis ni, bila habuk tu masuk, dia tak akan direct kena dekat sini. Jadi jangka hayat penapis ni semakin lama lah. Okey, maksudnya dekat sini habuk-habuk tu dia kena lalu dekat pra penapis ni dulu. Okey, so pra penapis ni adalah dia punya lapisan pertama dia. Dia kena lalu dekat sini dulu baru dia boleh lalu pergi ke penapis yang lain. Okey, jadi itu adalah pra penapis. Okey, so kiranya dekat sini pra penapis tu kalau anda dekat rumah kita, okey, kita tengoklah dekat rumah kita, kalau kita ada kucing contohnya. Kucing tu dia ada dia punya bulu-bulu dia. Okey, jadi yang akan sedut ni dia akan lalu ke pra penapis dahulu. Okey? Okey, yang seterusnya, lepas ada pra penapis, okey, seterusnya ada pula lapisan kedua kita iaitu penapis HEPA Korea. Okey. Penapis HEPA Korea ni ataupun senang cakap HEPA filter lah. HEPA filter ni sebenarnya setiap penapis udara ada. Okey, memang tak dapat dinafikan. Setiap penapis udara memang ada HEPA filter. Tapi kita semua kena tahu, okey, semua kena tahu yang sebenarnya HEPA filter ni tak semuanya sama.
okey, memanglah nama dia sama, HEPA filter. Tapi sebenarnya untuk setiap penapis udara, untuk setiap air purifier, HEPA filter yang digunakan berbeza. Okey. Sebab HEPA filter ni dia ada grade dia yang tersendiri. Setiap brand dia akan pakai grade yang berbeza bergantung kepada dia punya kecekapan lah, okey, bergantung kepada dia punya kecekapan. Tapi dekat Shom, okey, hari ni anda semua kena tahu. Okey, semua partisipan kita kena tahu pada hari ini dekat Shom kita ada teknologi yang milik kita sendiri, milik Sahajadah Hardware Marketing, iaitu teknologi yang kita pasangkan dekat HEPA filter kita dinamakan AirEvents Viro Shield. Okey, teknologi itu dinamakan Viro Shield. Okey, AirEvents Viro Shield. So itu yang membuatkan kita punya penapis kita berbeza daripada penapis yang lain. Kalau kita pergi beli penapis udara jenama lain, okey, HEPA filter yang mereka gunakan kita tak tahu. Kita tak tahu grade apa. Okey, kita tak tahu. Tapi untuk Shom, untuk AirEvents, kita punya grade kita obviously kita pakai grade yang tinggi, tapi bukan setakat itu saja, kita tambahkan lagi. Kita upgradekan lagi satu teknologi dinamakan Viro Shield Technology, AirEvents Viro Shield. Teknologi ni nak cari kat tempat lain memang tak ada. Pergi ke penapis lain memang tak ada. Okey, sebab apa? Sebab kita punya teknologi ni apa yang dia boleh buat? Yang pertama, dia boleh bunuh kita punya strain COVID-19 punya virus. Okey, teknologi ni, okey, dia pastikan bila kita pasang ni, teknologi ni pastikan dia boleh membunuh, dia boleh tolong untuk bunuh 99.97 dan seterusnya dia boleh tolong untuk hapuskan juga bahan cemar macam saya cakap tadi tu. Okey, bahan cemar yang saya cakap tadi. So dia boleh tolong untuk singkirkan sehalus itu disebabkan adanya Corian HEPA filter. So boleh tengok dekat gambar ni, yang lapisan kedua ni, itulah yang special pasal kita punya AirEvents ni. Sebab kita ada teknologi kita sendiri. Yang terakhir sekali, kita punya teknologi ni, dia boleh tolong untuk bunuh virus yang macam saya cakap tadi, virus H1N1 dan juga H3N2 sebanyak 99.99, hampir 100%. Jadi kita boleh tengok, bila kita pasangkan teknologi kita ni, bila ada dalam filter ni, dia boleh make sure yang semua virus yang kita takut, yang kita ada dekat udara ni, dia boleh tolong. Okay, dia boleh tolong untuk bersihkan udara tu. Okay, sebab virus ni kita tak boleh nampak kat udara kita. Okay, kita tak boleh nampak. So the only cara, okay, satu-satunya cara yang kita buat adalah kita kena sedut balik udara tu. Sebab kita tak boleh nampak. Okay, kalau virus tu macam saiz nyamuk, kita boleh nampak. So senanglah kita boleh target nak spray dekat mana. Betul? Tapi dengan virus ni disebabkan dia kecil, kita tak nampak. So kita kena sedut udara tu. Okay, kita kena sedut, kita kena make sure udara tu kita nyahkan virus tu. Okay, itu sahaja salah satu solusi dia yang kita boleh buat. Okay, kita tak boleh nak hapuskan dengan cara pakai spray apa ke, tak boleh. Okay, memang tak ada kajian saintifik. Okay, jadi dengan adanya HEPA filter ni dalam kita punya penapis udara, dia boleh tolong untuk make sure bunuh, okay, virus yang mungkin tercemar dekat udara kita. Baiklah, yang seterusnya kita ada penapis karbon. Okay, penapis karbon, okay, ini adalah satu benda yang tak asing lagi. Kita tahu penapis karbon ni, okay, karbon ni kita memang tahu dia guna untuk nak buang bau. Okay, kalau macam anda semua pernah tengok dekat pasaran sekarang ni, karbon ni memang mereka jual asing. Mereka jual karbon ni asing sebab apa? Sebab dia nak guna untuk nak buangkan bau. Lagi-lagi kalau bau hapak, okay, kalau bau-bau yang tak menyenangkan tu, memang orang ambil karbon untuk tolong nyahkan bau. Okay, sebab tu karbon ni orang jual asing dekat pasaran untuk tolong untuk buangkan bau-bau yang tak menyenangkan tu. Tapi dengan AirEvents, bila kita letak sekali penapis karbon ni dekat dalam filter ni, secara tak langsung udara kita tu kalau ada bau tak menyenangkan, dia boleh tolong absorb sekali. Dia boleh tolong serap. Dia macam sponge. Okay, boleh bayangkan dia macam sponge. Kalau ada bau yang tak best tu, okay, dia boleh tolong untuk absorb. Okay, dia boleh tolong untuk serap. Okay, jadi saya bagi situasi dekat sini lah. Okay, katakanlah dalam satu rumah. Okay, dalam satu rumah tu tiba-tiba ada tetamu masuk. Tetamu tu pula dia hisap rokok. Okay, dia rokok, dia dah smoking dekat luar. Bila dah smoke kat luar, and then dia masuk rumah kita. Kan kalau kita tahu, kalau smoker ataupun orang yang hisap rokok ni, bila
dia merokok, dia akan bau tu dia akan melekat dekat dia punya badan. Betul tak? Dia akan melekat dekat dia punya t-shirt dia. Okay, so bila dia masuk rumah kita pun berbau. So, bila ada penapis karbon ni dia boleh tolong untuk absorbkan bau tu. Dia boleh tolong untuk sedut bau-bau yang tak menyenangkan tu. Okey, contohnya macam asap rokok lah. Okey, asap rokok ni memang kalau sekali masuk je bau habis satu rumah. Okey, tapi bila udara kita ni, bila kita letakkan kita punya airy vents ni dalam tu carbon filter tu, dia boleh tolong untuk sedut bau yang tak menyenangkan. Okey, sama juga bila kita masak. Okey, sekarang ni kan kita dah boleh menjenguk sanak saudara kita, so kita suka memasak. Okey, selalu masak kat dalam rumah. Bila kita masak ni sebenarnya, bila kita masak, asap-asap tu sebenarnya dia akan release bau yang tak menyenangkan. Okey, asap-asap tu sangat bahaya. Okey, sebenarnya kalau kita hidu lama sangat. So, dalam airy vents penapis karbon ni dia boleh tolong untuk serap. Dia boleh tolong untuk serap bau yang tak menyenangkan tu. Okey, tapi dia bukan serap bau masakan kita. Okey, kalau let's say kita tengah tumis bawang, okey, dia bukan serap bau wangi bawang tu, tapi dia tolong serap asap-asap tu, asap-asap yang tinggalkan bau tu. Okey, dia akan tolong serap. Sebab itulah kita punya udara kita ni sentiasa bersih sebabkan ada carbon filter, penapis karbon tu. Okey? Alright, jadi semua faham ya? Setakat ni kita ada 3 lapisan penapis. Kita ada PRA filter, HEPA filter dan juga carbon filter. Okey, jadi semua faham ya? Kalau yang ada yang kurang jelas, boleh tanyakan dekat ruangan komen. Okey, nanti kita punya panel akan jawab. Baiklah, kita dah ada 3 penapis, seterusnya kita ada UVC kita. Ultraviolet kita, boleh tengok dekat tengah-tengah ni, itu adalah lampu UVC kita. Okey, so fungsi UVC ni apa? Okey, UVC ni, ini adalah satu orang kata keistimewaan airy vents juga. Sebab tak semua penapis udara yang ada dekat pasaran ni ada UVC. Okey, so UVC ni adalah ultraviolet ni, kalau anda boleh tengok dekat tengah-tengah ni. Okey, kita letak lagi satu lapisan dinamakan UVC. Okey, lapisan UVC ni fungsi dia untuk basmi kuman. Okey, nanti kita akan tengok orang kata gambaran luar produk tu. Sebenarnya UVC ni kita tak boleh nampak dekat kita punya dekat badan produk tu. Sebab apa? Sebab UVC ni kita tanam, kita letak dekat dalam penapis tu sendiri. So apa fungsi UVC? Okey, UVC yang kita letakkan dalam kita punya airy vents ni, fungsi UVC tu dia adalah untuk nak basmi kuman, kuman yang disedut. So kiranya dekat sini bila udara kotor tu lalu penapis ni, UVC tu dia akan tolong untuk basmi, dia akan sterilizekan balik kuman tu. Okey, jadi kiranya dekat sini bila udara kotor tu dah lalu kita punya airy vents, airy vents ni bukan setakat menyedut sahaja. Dia tak sedut semata-mata tapi dia bunuh sekali kuman tu. Okey, sebab itulah udara yang kita hidu tu dia selamat. Sebab apa? Sebab segala macam kuman, bakteria ataupun virus tu dia akan tolong bunuh sekali dengan adanya fungsi UVC. Okey, so itu adalah fungsi UVC. Jadi semua orang boleh faham apa fungsi setiap satu lapisan ni. Okey, itu adalah fungsi setiap satu lapisan. Kiranya bila udara tu dia dah sedut, bila dia dah sedut udara tu, kita tak nak sedut semata-mata. Udara yang kotor tu, let's say ada virus, kita tak nak sedut semata-mata. Tapi kita nak bunuh juga. So kita nak bunuh tu pakai apa? Pakai UVC. Penapis yang lain susah kita nak jumpa yang ada UVC ni. Tapi dengan airy vents memang dah cukup lengkap. Bila dia sedut, bila dia tapis, dia bukan sahaja tapis tapi dia juga bunuh sekali. So memang tak perlu risaulah pasal tahap kualiti udara kita. Okey, seterusnya. Ini adalah poin yang semua orang kena ambil attention, yang semua kena orang kata take note pada hari ini. Seterusnya kita lapisan yang terakhir kita. Kita punya lapisan filter yang terakhir kita ada air ionizer. Air ionizer ni adalah kita punya keistimewaan airy vents yang paling special. Semua orang kena tahu pada hari ini. Semua yang ada dalam room ni saya harap kita semua boleh register dalam kita punya mind kita yang airy vents ni dia ada satu ciri yang memang tak ada dekat penapis lain. Salah satunya adalah air ionizer. Air ionizer.
Okay, air ionizer ni apa? Okay, so saya akan terangkan apa fungsi air ionizer dalam kita punya air vents kita. Okay, jadi untuk pengetahuan anda semua, fungsi air ionizer, okay, so kita patah balik. So air ionizer tu dekat sini, okay, anda boleh tengok. Jadi fungsi air ionizer tu untuk bebaskan 3 juta ion negatif. Okay, 3 juta ion negatif tu setiap saat. Bukan setiap 1 minit, bukan setiap sejam, tapi setiap saat ni, okay, setiap saat yang ada, okay, dia akan bebaskan 3 juta ion negatif. Okay, alright. Ion negatif tu apa? Okay, ion negatif ni senang cakap macam ni. Kalau kita nak gambarkan, senang je. Senang je kita nak faham ion negatif ni macam mana. Okay, perasan tak? Bila kita pergi pantai, ataupun bila kita pergi sekarang ni sungai lah, sekarang ni ramai suka mandi sungai. Okay, bila kita pergi sungai, bila kita pergi hiking dekat gunung, perasan tak? Bila kita pergi tempat-tempat macam ni, tiba-tiba mood kita happy. Tiba-tiba kita jadi tenang. Tiba-tiba kalau macam selama ni duduk kat rumah, terkepung, terperap, rasa macam semak serabut. Tapi bila kita pergi gunung, bila kita pergi sungai, bila kita pergi ke pantai, tiba-tiba mood kita berubah. Tadi dekat rumah tadi rasa macam serabut, rasa macam rimas, tapi bila kita pergi je dekat kawasan-kawasan ni, kawasan-kawasan alam semula jadi ni, macam dekat sungai, gunung, pantai ni, kenapa tiba-tiba mood kita jadi elok? Kenapa? Okay, salah satu sebab selain daripada pemandangan yang cantik, salah satu sebab dekat tempat-tempat yang alam semula jadi ni sebenarnya ada berpuluh juta ion negatif yang terapung. Okey, untuk pengetahuan anda semua, ion negatif yang ada dekat alam semula jadi ni dia berpuluh juta, dia terapung dekat udara tau. Okey, dia terapung. Sebab tu setengah orang nak cari ketenangan, okey, orang kata nak cari ketenangan ataupun nak rasa segar, dia akan pergi ke hutan. Sebab hutan ni adalah sumber ion negatif. Ion negatif tu dia apa? Ion negatif tu dia adalah vitamin untuk udara kita. Okey, dia macam vitamin. Kita kalau macam dekat kawasan yang duduk dekat bandar ni memang tak boleh jumpa lah ion negatif ni, memang mustahil, memang tak ada. Tapi kalau nak cari ion negatif ni, kita kena pergi ke alam semula jadi. Okey, hutan adalah tempat main dia lah. Sebab tu bila kita pergi ke hutan, okey, bila kita pergi sungai kan, rasa best, rasa macam tak nak balik sebab rasa tenang. Sebab tu bila kita terperap duduk kat rumah lama sangat, okey, kita rasa macam nak benda hijau. Kita rasa macam nak pergi ke persekitaran. Sebab apa? Sebab kita nak release tension. Okey, sebab kita nak release tension. Sebenarnya yang membuatkan kita boleh release tension, yang membuatkan kita boleh rasa segar tu sebab adanya ion negatif dekat udara. Okey, nama je negatif tapi benda dia bukan benda yang tak elok, tapi dia boleh bagi kesan positif dekat kita punya tubuh badan kita. Okey, sebab itulah ion negatif ni sebenarnya sampai ke sekarang ni orang cipta alat tau untuk kita pakai ion negatif ni. Sebab ion negatif ni memang bila kita hirup, kajian buktikan bila kita hirup ni sebenarnya dia boleh buatkan mood kita tu berubah jadi lebih positif. Okey, dia boleh menenangkan kita punya mood kita. Okey, ion negatif ni sangat susah untuk kita jumpa dekat penapis udara. Memang setakat ni kalau dekat pasaran ion negatif, okey, yang ada air ionizer ni memang dekat air vent saja yang boleh bebaskan. So banyak tak banyak, okay, setiap saat ni bila kita on je air vents tu, tekan je butang on, setiap saat ada 3 juta ion negatif akan dibebaskan. Okay, jadi bayangkan kalau macam dalam satu bilik study anak, okay, ataupun bilik study kita lah, okay, entrepreneur semua, businesswoman, businessman yang berjaya, kita tahu kalau kita ada ruang kita buat kerja sendiri, kadang-kadang bila kita terperap lama sangat, kita jadi, orang kata, jadi brain fog. Kita jadi, apa orang panggil, macam kita jadi terperap, jadi terkepung. Kita idea tak datang, okay, kadang-kadang nak cari ilham, kadang-kadang nak cari inspirasi tu, idea tak datang sebab otak kita ni tengah kena block, tengah kena sekat. Okay, tapi sebenarnya, sebab tu orang kata, kalau rasa stres kat rumah, pergi tengok benda hijau. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak orang tua-tua kata, kalau macam rasa stres ni, pergi tengok benda hijau kat luar. Pergi, orang kata, pergi jalan-jalan, pergi ambil angin. Sebab apa?
Sebab kalau kita tengok sains di sebalik itu sebenarnya dekat benda-benda hijau, dekat angin ni ada ion negatif. Okay, so anda boleh bayangkan tak? Ion negatif tu yang kita duk cari dekat hutan, yang duk cari dekat sungai, bila masuk dalam bilik kita rupa-rupanya dia boleh tenangkan kita. Okay, dia boleh boostkan mood kita. Dan ini sebenarnya memang terbukti secara kajian lah. Okay, memang saintis sendiri yang setuju bila kita sedut ion negatif ni rupa-rupanya dia boleh boostkan mood kita. Yang mana yang orang kata tengah stres, yang tengah orang kata tension tu, okay, kalau dia pergi sedut ion negatif ni memang saintis kata dia boleh tolong untuk tenangkan minda, boleh boostkan minda dia. Okay. Jadi, okay, dekat komen ada kata walaupun duduk rumah flat rasa udara hutan rimba. Hutan rimba, okay. Okay, jadi memang betul. Kiranya sekarang ni walaupun kita semua dah boleh keluar, walaupun sekarang ni orang tengah aktif sekarang ni pergi sungai kan. Orang tengah aktif pergi sungai, tengah aktif pergi Port Dickson sebab nak cari pantai tu. Sebab apa? Sebab nak tenangkan fikiran, sebab ada ion negatif. So bayangkan udara segar yang kita duk pergi cari tu ada dalam bilik kita. Tak kemudah benda tu. Betul tak? Tak kesenang kalau macam sebenarnya ada mesin yang boleh keluarkan udara-udara segar ni. Okay? Jadi itulah kehebatan Airy Vents. Airy Vents, okay, itu adalah salah satu kehebatan dia yang memang tak boleh jumpa kat produk lain. Okay? Sebab dia ada vitamin dekat udara kita. Okay, kalau badan manusia kena ada vitamin untuk nak jadi, orang kata, nak kekal kuat, nak kekal sihat. Sama juga dengan udara kita. Udara kita memang ada ion negatif. Okay, ion negatif ni memang sekarang ni banyak brand yang pandai sebab macam tahu kehebatan ion negatif ni. So ada yang memang sampaikan buat asing benda tu, buat jadikan produk asing untuk make sure kita dapat ion negatif. Tapi dengan Airy Vents ni, pasang je satu rumah dah ada udara macam dekat rimba. Okay, macam dekat hutan. Okay, jadi satu konsep yang saya harap anda semua boleh dapat pasal Airy Vents pada hari ini ialah yang pertama sekali, udara yang kotor tu akan masuk ke sini. Okay, udara yang kotor tu dia akan sedut ke arah sini. Kalau boleh tengok dekat skrin saya. So bila dia dah sedut udara yang kotor, yang akan dibebaskan adalah udara yang bersih, iaitu ion negatif. So bayangkan dalam rumah kita, okay, dalam rumah kita Airy Vents ni dia sedut benda yang tak elok tapi dia bagi balik benda yang sangat-sangat bermanfaat untuk kesihatan kita, iaitu ion negatif. Okay, so anda boleh bayangkanlah betapa hebatnya, betapa specialnya kita punya Airy Vents kita. Kita bagi benda tak elok dekat dia, tapi dia keluarkan dekat kita udara yang bersih. Okay, dia keluarkan kat kita ion negatif. Berapa banyak yang dikeluarkan iaitu 3 juta. 3 juta untuk setiap saat. Maksudnya satu saat dekat sini ada hujan dekat sini. Akan ada orang kata hujanan ion negatif yang akan dibebaskan. Okay? Okay, jadi berapa lama udara yang kita boleh dapat, udara segar tu? Okay, bila kita buat kajian, okay, bila kita testkan kita punya Airy Vents ni, sebenarnya rupa-rupanya, okay, bila sekali kita pasang, okay, kita boleh dapatkan udara yang dah dibersihkan tu sepantas 8 minit. Okay, sepantas 8 minit. Maksudnya dekat sini, kalau macam kita pasang tu, okay, tapi dia kena tengok berdasarkan keluasan rumah. Okey, dia kena tengok berdasarkan keluasan rumah. Jadi dekat sini kalau anda boleh tengok, ini adalah saiz untuk rumah yang 440 hingga 540 kaki persegi. So, kalau kita letak satu unit Airy Vents dekat sini, sepantas 8 minit bila kita buka, satu unit tu udara dah dibersihkan. So anda boleh bayangkan dekat sini, bila kita sekali pasang tu, okay, 8 minit dia dah bersih, purifykan kita punya udara kita. Okay, tapi ini adalah untuk bilik 440 hingga 540. So kalau kita nak bayangkan 440 hingga 540 tu, dia bersamaan dengan satu rumah apartmen yang satu tingkat tu, yang selalunya kalau masa dalam gambar ni ada 2 bilik. Itu adalah saiz lebih kurang dalam 500 kaki persegi. Bila kita pasang Airy Vents ni, dia akan shootkan, dia akan bersihkan udara-udara tu sepantas 8 minit.
Okey, tapi itu tak bermaksud yang kita buka tu untuk 8 minit sahaja. Okey, kita memang galakkan untuk buka Airy Vents ni sekurang-kurangnya 2 jam. Sebab apa? Okey, memang Airy Vents ni boleh tolong untuk orang kata bersihkan udara kita sepantas 8 minit. Tapi kita kena faham satu benda. Dalam rumah kita, kita sentiasa bernafas, kita sentiasa buat aktiviti. Okey, kadang-kadang kita bersin, kadang-kadang kita masak lah, kita duduk cuci toilet tu. Sebenarnya, aktiviti-aktiviti ni dia membebaskan bahan-bahan tercemar. Okey, so kita tak nak sekali sedut 8 minit, tutup. Benda tu tak berfungsi cara tu. Okey, seelok-eloknya kalau dalam satu rumah tu pasang selama 2 jam. Okey, satu pusingan lah. Satu pusingan tu 2 jam. Supaya kita make sure yang kalau ada bahan-bahan tercemar dekat udara ni, dia boleh tolong untuk sedut. Okay, dia boleh tolong untuk bersihkan. Okay. Jadi, satu lagi perkara yang saya nak bagi tahu hari ini adalah, okay, betapa hebatnya Airy Vents kita ni. Kalau boleh tengok dekat sini, okay, dekat sini dia ada tulis CADR yang kuat sehingga 200 cubic feet meter. Okay. Jadi boleh tengok dekat sini, CADR dia kuat sehingga 200. Okey, CADR tu apa? Okey, CADR tu adalah kalau dia punya singkatan dia adalah Clean Air Delivery Rate. Untuk pengetahuan anda semua, CADR ni, okey, CADR ni senang cakap kalau kita cakap bahasa pasar yang senang. CADR ni kita nak ukur betapa powernya sedutan tu. Okey, betapa powernya, betapa cepatnya dia guna untuk sedut dan juga untuk bersihkan udara. Itu adalah CADR. Tapi CADR ni tak semua brand, tak semua jenama berani isytiharkan berapa kuat. Sebab nak dapatkan CADR yang kuat ni kita kena dapatkan kelulusan. Okey, untuk Airy Vents memang kita dah approve yang kita punya kadar CADR ataupun kita punya power kita. Okey, kita punya power kita ni kuat sampaikan 200. Okey, dia sampaikan 200. Okey, jadi itu adalah CADR lah. So lepas ni, kalau orang tanyakan dekat kita, okey, betapa kuat ke tidak sedutan Airy Vents ni? Okey, jawapan dia sangat kuat. Sebab kita punya unit CADR kita, kadar CADR kita adalah sehingga 200. Okey, so macam yang saya cakap tadi, CADR ni tak semua brand yang mereka isytiharkan. Tak semua brand declare berapa unit CADR dia. Tapi untuk Airy Vents kita berani bagi tahu dekat semua, kita punya CADR kita memang kuat. Memang kita boleh sedut dia sepantas 8 minit. Okey, memang kita boleh sedut sehingga 200 unit. Okey, tahap dia. Ini adalah dia punya bacaan dia lah. Okey. Alright. Jadi memang, tapi sekali lagi dia bergantung kepada keluasan bilik tersebut. Okey, dia memang akan bergantung kepada keluasan bilik. So macam uji kaji yang kita buat ni, ini adalah standard untuk satu rumah kondo ataupun apartmen. Ataupun senang cakap sekarang ni, kalau macam ada anak-anak yang duduk dekat studio ke, memang kalau kita pasang satu Airy Vents ni, dia memang boleh cover dah. Dia cukup-cukup luas. Okey, satu Airy Vents ni dah cukup luas, boleh cover satu unit. Okey, satu unit. Kalau apartmen tu setingkat, dia dah boleh cover satu unit. Okey, sebab kalau air purifier yang lain, kalau penapis udara yang lain, standard paling kurang pun boleh jadi sampai 300 hingga 400 sahaja. Okey, dia punya area yang dia boleh cover. Kawasan yang dia boleh cover 300 hingga 400 sahaja. Tapi dekat Airy Vents memang cukup-cukup luas. Bilik yang besar, okey, bilik yang besar sampai 540 kaki persegi pun dia dah boleh cover. Okay, jadi kalau macam rumah, kalau kita duduk satu floor, memang Airy Vents ni dia dah boleh cukup luas untuk cover, untuk bersihkan udara tu. Okay, so jangan risau. Okay, jangan risau. Kalau macam kita rasa letak kat ruang tamu tu tak cukup, kalau rumah kita tu satu unit, satu floor, jangan risau. Letak kat ruang tamu tu sebenarnya dia dah boleh tolong cover. Dia dah boleh tolong sedut kita punya ruangan-ruangan ni. Okay, alright. Okay, yang seterusnya. Alright, okay, so yang seterusnya, okay, apa yang special pasal kita punya Airy Vents ni adalah kita ada dia punya lampu sensor. Okay, so untuk pengetahuan anda semua, kalau kita nak tahu kita punya tahap udara tu bersih ke tidak,
senang saja, cukup-cukup senang, kita hanya tengok dekat warna ni. Ini adalah warna LED tu. Okey, ini adalah warna LED. So boleh tengok sekarang ni, kalau warna LED tu biru bermaksud dia paling bersih. Okey, nanti bila kita dah buka pre-order kita, kalau kita dah buka order kita, okey, bila barang tu dah sampai nanti, okey, anda pasang dekat rumah, boleh tengok setiap warna ni dia melambangkan tahap udara yang berbeza. Okey, so kiranya sekarang ni tak adalah bila kita pasang tu kita tak tahu kita punya udara tu di tahap mana. Untuk airy vents, kalau macam anda nak tahu udara tu bersih ke tidak, udara sekarang katakanlah pasang dalam bilik contohnya, pasang dalam master bedroom. So nak tengok dekat dalam master bedroom tu dia bersih ke tidak udara tu, tengok warna dekat skrin tu. Okey, itu dekat warna LED tu. Kalau warna biru, maksudnya udara dia bersih. Kalau warna kuning, okey, maksudnya sederhana. Maksudnya dia dah masuk ke pra pencemaran. Masuk je dekat orange ni maksudnya kawasan tu dah ada pencemaran. Okey, bilik yang kita duduk tu dah ada pencemaran. Kalau merah, memang dah sangat-sangat kotor lah. Okey, kalau merah dah sangat-sangat kotor. Okey, jadi bacaan yang kita gunakan, okey, sebenarnya kita ukur tahap bacaan kita berdasarkan nilai PM2.5. Okey, kalau nak senang explain kalau lepas ni sebab kita usahawan entrepreneur, lepas ni kalau kita nak terangkan dekat orang ramai, kita ukur kita punya tahap udara kita berdasarkan PM2.5. PM2.5 ni adalah saiz habuk. Okey, habuk kita ni sebenarnya kalau macam PM2.5 tu, maksudnya dia memang dah cukup-cukup kecil. Okey, memang standard kalau kita baca IPU pun, indeks pencemaran udara pun, memang kita akan ukur berdasarkan kepekatan habuk dekat udara. Okey. So kita akan ukur berdasarkan kepekatan habuk ataupun pencemaran dekat udara. So macam airy vents ni, PM2.5 ni memang cukup-cukup kecil, sangat-sangat kecil. So maksudnya dekat sini kita ukur berdasarkan kepekatan habuk yang saiz ni 2.5. So anda boleh tengok dekat sini kalau bacaan udara kita tu less than 33, okey, bacaan dia maksudnya dekat sini udara kita tu dah cukup-cukup bersih. Okey, tapi nilai ni kita tak perlu nak. Ini sekadar untuk pemahaman sahaja. Okey, nilai-nilai dekat sini adalah sekadar untuk pemahaman dan juga panduan. Tapi kita, okey, kalau macam kita nak tengok udara kita bersih ke tidak, senang. Bila kita pasang tu, lepas je beberapa minit, kalau macam dah jadi warna biru, selamat. Maksudnya udara kita dah bersih. Okey, so senang je. Okey, sangat-sangat senang. Nak tahu bersih ke tidak, tengok dekat color sahaja. Tapi kalau let's say kita punya bilik tu tiba-tiba dia dah bertukar. Okey, bila kita pasang tu dia start dengan warna merah. Itu sangat-sangat bahayalah. Okey, maksudnya dekat situ udara kita tu dah tercemar. Okey, so ini adalah indeks kualiti udara yang Syam gunakan untuk ukur tahap kita punya kebersihan bilik. Okey, tahap kita punya kebersihan udara kita. Okey, berdasarkan indeks kualiti udara. Kalau lebih pada 100, maksudnya udara kita tu dah cukup-cukup tercemar. Untuk pengetahuan anda semua, kalau macam dekat Malaysia ni selalu jadi jerebu, okey, jerebu dekat Malaysia ni sampai dia punya tahap bacaan udara dia boleh jadi sampai ke 200. Okey, sebab tu kalau waktu jerebu ni orang tak bagi keluar rumah sebab indeks bacaan dia dah memang tinggi. Okey, tapi bila kita pasang airy vents dekat rumah, let's say ada jerebu pun, okey, kita tak risau sangat. Sebab kita tahu biar luar yang kotor udara, biar luar yang tercemar, tapi dalam rumah kita tu bersih. Okey, itu pentingnya kenapa kita kena ada airy vents dalam setiap rumah kita. Okey, bukan macam saya cakap tadi, bukan setakat untuk COVID saja, tapi sebenarnya untuk pencemaran udara yang kita tak sedar, hari-hari kita sedut. Okey? Okey, baiklah. Ini adalah konsep yang saya nak ulang sekali lagi, konsep macam mana airy vents ni bertindak. Okey, untuk pengetahuan anda semua, airy vents, okey, saya dah ulang, okey, saya akan ulang sekali lagi. Airy vents ni, dia punya konsep dia akan sedut dekat bahagian sini. So kiranya dekat sini, kalau dalam bilik kita tu tercemar, dalam rumah kita tercemar, semua udara-udara yang kotor akan lalu ke corong ni. Boleh tengok dekat sini, ada corong penyedut dekat sini. Okey, so dia akan disedut melalui corong ni. Okey, corong ni dia akan sedut. And then, bila dia dah sedut, okey, dalam ni ada filter. Filter yang saya tunjuk tadi, yang ada 5 peringkat tu, filter ni
filter ni, okay, bila dia dah sedut, bila dia dah bunuh kuman-kuman tu, lepas tu dia akan keluarkan udara yang segar dekat sini. Okay, dia akan keluarkan ion negatif, udara segar, semua dia akan keluarkan dekat sini. So, dia keluarkan, okay, air vents keluarkan dalam bentuk spiral ataupun membulat. Okay, so kenapa penting untuk kita nyatakan dekat slide kita hari ni? Kita punya air vents tu, dia punya udara dia dalam bentuk spiral. Sebab kalau bukan dalam bentuk spiral, udara tu dia takkan sekata. Udara bersih tu dia takkan diedarkan ataupun distribute dengan sekata sebab dia bukan dalam bulatan. Tapi dengan airy vent, sebab tu bila kita pasang satu rumah tu dah boleh cover. Kalau rumah satu tingkat tu dia boleh cover sebab udara yang dibebaskan tu dalam bentuk spiral, dalam bentuk membulat. So bila dalam bentuk membulat, kita make sure setiap sudut ni dia punya udara bersih tu adalah equal, adalah sama rata. Okay, bila dalam bentuk ni satu rumah tu dia boleh cover sama rata. Okay, so konsep dia senang saja kalau kita nak explain ke orang. Udara kotor dia akan sedut dekat sini, dia akan bagi balik yang bersih. Okay, dia akan bagi balik yang bersih, dia akan bagi balik udara dekat hutan, udara macam dekat rimba, sungai tu. Okay, dia akan bagi dalam bentuk membulat. Okay, dalam bentuk bulatan. Okay, 360 darjah. So jangan risau. Okay, kalau let's say kita pasang dekat satu tempat, kita takut kalau dekat bahagian katil ke sudut-sudut sana tak kena. Jangan risau. Sebab udara kita ni dia memang 360 darjah. Okay, so tak perlu risau. Okay, so seterusnya ini adalah satu tempat lagi, satu section yang kita kena mahir juga, iaitu apa fungsi-fungsi dekat setiap airy vents ni. So kita dah tengok tadi, apa yang filter dia dah boleh buat. So sekarang ni kita nak tengok pula, apa mode ataupun teknologi yang ada dalam airy vents ni. Okay, apa dia punya ciri-ciri dia. Okay, apa dia punya ciri-ciri dia. Okay, so yang pertama sekali dekat dalam airy vents ni, okay, bila kita tengok dekat screen dia, yang pertama sekali dia ada satu fungsi, iaitu peringatan untuk tukar penapis. Ini adalah satu point yang sangat special. Sebab apa? Sebab apa special? Okay, saya nak terangkan. Kadang-kadang, okay, kita ni, kita dah masuk, orang kata dah jadi sibuk. Okay, kadang-kadang usahawan lagilah sibuk, kadang-kadang kita tak sedar. Okay, kita tak sedar bila kita nak kena tukar penapis tu. Okay, kadang-kadang kita memanglah dah, orang kata masa mula-mula beli, kita ingatlah, okay, nanti lagi 6 bulan nak tukar. Tapi kadang-kadang kita lupa. Tapi dekat airy vents ni, dia memang dah ada reminder dekat sini. Kita boleh tengok dekat butang. Okay, ini adalah butang di mana dia ada peringatan. Okay, dia boleh tukar, tukar penapis tu. Okay, dia ada reminder untuk tukar penapis. So yang kedua, okay, selain daripada dia ada reminder untuk tukar penapis, dia juga ada fungsi, iaitu mode dia tidur tanpa gangguan ataupun mode tidur yang senyap. Okay, so untuk pengetahuan anda semua, okay, kalau kita, let's say kita ada anak kecil. Okay, let's say dalam bilik tu kita ada anak kecil. So kita tak nak bila kita pasang airy vents, okay, kadang-kadang, okay, bila kita pasang ada lampu yang keluar, kita tak nak anak terjaga. Okay, sebab kadang-kadang baby ni dia sensitif dengan cahaya. Dia tak boleh, kalau ada cahaya je dia terjaga. Tapi untuk anda yang ada anak kecil yang pasang airy vents waktu malam nak tidur, okay, boleh pasangkan kita punya mode senyap ni. So bila kita pasang mode senyap, bila kita tekan dia sebenarnya do not disturb. Okay, senang cakap dia adalah do not disturb punya mode. Okay, so bila kita tekan dekat sini do not disturb punya mode ni, dia punya panel dia ni akan terpadam. Okay, tapi angin dia masih ada. Okay, dia still akan berfungsi, angin dia still boleh sedut, cumanya dekat panel ni dia akan terpadam. Okay, so tak ada lampu, tak ada apa, so bunyi pun akan dikurangkan. So memang orang kata boleh tidur dengan nyenyak lah. Okay, so tak perlu risau kalau kita terjaga disebabkan ada bunyi penapis ke, memang tak ada. Sebab kita memang ada butang ni, iaitu do not disturb punya butang. Okay. Okay, seterusnya ini adalah butang untuk air ionizer. Macam saya cakap tadi, air ionizer adalah kita punya point yang paling special. Okay, kita punya salah satu point kita lah untuk airy vents. Kenapa airy vents ni special? Salah satunya kita ada air ionizer.
Air ionizer macam saya cakap tadi, kalau nak cari dekat yang lain, okay, kebanyakannya mereka ada device asing. Okay, mereka ada satu alat asing untuk nak hasilkan air ionizer. Tapi dekat Airy Vents, air ionizer ni kita pasangkan sekali. Sebab itulah Airy Vents ni dia special. So dekat sini dia ada butang indicator. Kalau air ionizer kita tengah on, so dia akan ada butang, so dia akan menyala. Okay. Oh, satu lagi, kita punya mode kita untuk reminder untuk tukar penapis ni juga dia akan menyala kalau sudah sampai masa. Okay. So let's say kalau kita dah pakai untuk satu tempoh yang beberapa ketika, okay, kalau macam kita baru beli je, dia punya ni tak akan menyala. Okay, mode ni tak akan menyala. Tapi bila dia dah sampai satu tahap, okay, bila dia dah boleh detect, okay, ini masa untuk tukar penapis. So, lampu ni akan berkelip, okay, dia akan menyala. Dia akan menyala so that kita boleh tengok, oh, okay, dah sampai masa untuk tukar penapis. So, tak perlu risau. Tak perlu nak set kalender, tak perlu nak orang kata buat reminder kat phone ke apa, dekat mesin tu sendiri, dekat alat tu sendiri dah ada reminder. Okay, dia dah automatically pesan kat kita, jangan lupa untuk tukar penapis. Okay, dia dah buat macam tu. So, seterusnya. Okay, untuk individu yang kadang-kadang tak suka pakai mode auto, okay, kita juga ada mode auto, tapi untuk individu yang suka kontrol kelajuan kipas tu sendiri, boleh buat, okay, sebab kita ada mode yang boleh ditukar. Macam kipas yang kita duk pakai, kipas yang kipas berdiri tu, kan kipas pun ada mode, beberapa mode kan, sama juga dengan Airy Vents. Dekat Airy Vents kita ada 4 mode. So kita ada mode kita low, okay, kita ada 4 mode kita yang kita boleh laraskan sendiri. Kita ada low, medium, high dan juga turbo. Okay, so let's say katakanlah kita baru balik daripada tempat yang crowded. Okay, kita baru balik daripada tempat yang crowded. So kita masuk rumah, kita nak make sure kita punya orang kata kita tak bawa balik udara-udara yang tak sihat, yang berbahaya. So mungkin waktu balik tu mungkin boleh buka kelajuan kipas yang kuat terus. Okay, so that macam dia boleh sedut dengan lebih laju. Tapi lepas tu boleh tukar balik kepada mode yang low lah. Okay, so maybe kadang-kadang untuk setengah individu yang mungkin rasa berisiko ataupun kawasan dia, macam tadi saya ada baca, ada yang duduk dekat kawasan sebelah LRT kan. So kawasan-kawasan ni memang ada banyak habuk-habuk pencemaran boleh masuk dalam rumah kita. Okay, ada mungkin di sebalik itu ada juga virus ke, kita tak tahu. So kita boleh pasangkan sendiri, kita boleh kontrolkan mode kipas yang kita nak. Okay. Okay, yang seterusnya. Kita ada mode yang dinamakan. Okay, kita ada mode kita dinamakan mode automatic kita. So untuk pengetahuan anda semua, mode automatic ni adalah mode yang paling senang. So let's say kita ni individu yang sibuk bekerja. Okay, yang kita ni memang tak ada masa nak kontrol. So kita punya suggestion kita, saranan kita, kalau anda semua rasa macam susah nak kontrol sendiri ke apa kan, boleh sahaja terus tekan dekat mode auto. Bila tekan je dekat mode auto ni, okay, tekan dekat mode auto ni, dia secara automatik dia dah boleh tolong untuk laraskan sendiri untuk kita. Okay, so let's say kalau time tu udara kita time tu tengah tercemar, so automatically bila kita tekan mode ni, automatically dia akan tolong untuk bersihkan dengan lebih laju. Okay, tapi katakanlah time tu kita punya udara kita dah cukup bersih. So automatically dengan mode auto ni dia boleh tolong untuk lowerkan dia punya kipas dia dan juga dia punya fungsi dalaman dia lah. Okay, so mode auto ni adalah mode yang paling senang yang memang kita suggestkan sendiri. Okay, sebab dia boleh kontrol berdasarkan kita punya udara semasa kita. So senang lah, so kiranya dah tak payah guna tenaga manusia. Tekan je mode auto automatically dia akan bersihkan udara kita secara automatik. Sangat-sangat senang, cukup mudah. Okay, sebab itulah kalau macam individu yang sibuk bekerja yang mungkin tak ada masa, memang kita punya Airy Vents ni dia macam dah orang kata robot yang boleh tolong untuk bersihkan kita punya rumah kita tu dengan sendiri. Okay. Okay, yang terakhir sekali kita ada timer kita. Okay. So kita ada fungsi timer kita yang fleksibel. Okay, macam saya cakap tadi, kita punya timer kita sebenarnya kita ada, kita boleh start dengan 2 jam, 4 jam dan juga 8 jam. Okay, so untuk timer ni, kan tadi macam saya cakap tadi,
kita memang recommendkan untuk pasang sekurang-kurangnya 2 jam. 2 jam ni maksudnya satu pusingan. So kalau anda tekan timer, sebenarnya anda boleh set sama ada nak 2 jam, 4 jam ataupun 8 jam. Bergantung kepada penggunaan anda. So let's say kalau macam rasa dekat dalam rumah tu ada ramai orang. Okay, ada banyak tengah buat aktiviti. Mungkin boleh setkan mode tu, boleh setkan timer tu sehingga 8 jam. Supaya udara bersih tu continuously bergerak dalam rumah kita. Okay, so kalau macam let's say time tu, timer tu kalau macam kita nakkan 2 jam saja boleh. So kita just tekan sekali, so dia 2 jam. Okay, so timer ni sangat-sangat senang. So kiranya lepas 2 jam tu dia akan tutup dengan sendiri. Okay, so senanglah. Ataupun mungkin kalau macam kita tidur, so bila kita tidur tu kita nak make sure udara kita tu dibersihkan. Tapi kita tak nak terjaga waktu malam untuk tutup mesin ni. So set je timer. Okay, mungkin set 4 jam. So lepas 4 jam, automatically dia akan tertutup dengan sendiri. Okay, so cukup mudah lah. Okay, jadi kita boleh tengok sekali lagi dekat sini. Mula-mula kita ada reminder untuk tukar penapis. Okay, and then kita ada do not disturb punya mode. So kita ada air ionizer. And then kita juga ada kelajuan kipas yang kita boleh kontrol sendiri. Nak laju, nak turbo, nak slow, boleh buat sendiri. Okay, macam kipas biasalah. Okay, and then kita juga ada mode pembersihan automatik. Kalau macam let's say, kalau macam tak nak fikir banyak, tekan je mode auto ni. Automatically udara kita tu dia tolong bersihkan ikut dia punya kepintaran dia sendiri. Dan juga akhir sekali kita juga ada timer yang fleksibel. So nak 2 jam, 4 jam, 8 jam. So ingat 2, 4 ataupun 8. So boleh pilih. Okay, boleh pilih untuk nak yang mana. Okay, so mungkin ada yang dah tak sabar nak tengok berapa besar. Kita nak tengok dekat poster je. So dekat poster tak boleh bayangkan. Okay, dekat poster tak boleh nak agaknya berat ke tidak benda ni, ataupun adakah macam benda ni kecil ke besar. So boleh tengok dekat sini, sebenarnya dia punya saiz dia tak besar. Okay, dia punya saiz dia tak besar dan sangat-sangat orang kata compact. Boleh letak dekat sudut-sudut rumah kita. Sebenarnya sebabkan dia warna putih tau. Sebab kita tahu sekarang ni, okay, untuk kita punya rumah kita nak kalau boleh decoration kita estetik, nak warna putih. Okay, selalunya untuk rumah-rumah moden sekarang ni dah tak nak pakai dah warna-warna coklat ke warna-warna gold ke. Okay, sekarang ni kita punya decoration kita nak warna putih. So airy vents ni sebenarnya bila kita letak, dia dah jadi macam satu decoration sendiri. Selain daripada dia punya fungsi untuk nak bersihkan udara tu, bila kita letak tu sebenarnya dia dah cukup cantik. Okay, dia dah cukup cantik sebab dia tak terlalu besar. Okay, untuk bahagian dia punya lebar dia, sebenarnya kalau kita nak senang, orang kata senang estimate, dia punya lebar dia besar satu tile kecil tu. Kan tile kita ada tile besar, tile kecil kan? So untuk kita punya lebar dia tu memang kalau kita letak dia memang muat satu tile kecil tu. So dia tak makan space langsung. Okay, dia memang tak makan space langsung. Sebab ada setengah air purifier yang memang dia besar. So bila dia besar, dia memang agak makan space. Tapi airy vents ni, dia tak besar, dia tak tinggi, dia tak kecil sangat. Dia just nice. Okay, dia punya size dia tu just nice. Okay, so katakanlah kalau anda punya tinggi tu dalam macam 165 cm macam tu. So kalau macam berdiri tu, dia sebenarnya lebih kurang size lutut kita je. Dekat tahap lutut je. So just nice. Okay, dia punya size dia. Okay, so tadi saya nampak ada yang tanya pasal bunyi. Bising ke tidak airy vents. Okay, untuk pengetahuan anda semua, bunyi kita adalah 30 hingga 62 desibel. Itu adalah orang kata unit yang kita gunakan untuk ukur tahap paras bunyi. Okay, so saya nak gambarkan ke anda semua betapa senyapnya airy vents ni. Okay, so kalau macam untuk aircon, kalau macam standard aircon dia punya bacaan dia kadang-kadang ada yang sampai 70 desibel. Okay, tapi kalau macam aircon yang baru, kalau aircon tu yang kita memang ambil yang smart aircon punya, kan memang tak bising. Aircon tu adalah dia punya tahap bunyi dia 50 hingga 60 desibel. So boleh bayangkan kalau kita pasang aircon yang memang quiet, yang memang orang kata yang aircon baru, dia tak bising tau. So sama juga dengan airy vents, dia punya ukuran paras bunyi tu, dia punya julat dia tu 30 hingga 62 saja, tak lebih daripada tu. So memang tak akan buatkan bunyi bising.
Sebab kadang-kadang kalau macam ada setengah orang kata kalau alat penapis udara tu, dia memang bunyi dia sangat-sangat kuat. Sangat-sangat kuat. Okay, dia punya bunyi dia tu sangat-sangat kuat sampai kan kita terganggu. Tapi AirEvents ni saya boleh jamin dekat anda semua, dia punya bunyi tu tak sedar pun kadang-kadang dia on. Sebab dia punya bunyi tu cukup quiet, cukup orang kata slow. Okay, so boleh tengok dia punya bunyi yang paling rendah adalah 30 desibel. 30 desibel ni kalau anda semua Google, sebenarnya 30 desibel ni dia punya bunyi dia sama dengan ibarat kita tengah bisik. Okay, whispering punya sound. Okay, kalau macam tengah berbisik tu, itu adalah dia punya paras bunyi tu 30. Okay, 30 desibel. So sama juga dengan AirEvents ni, dia punya mood dia sangat-sangat senyap. Okay, dia punya bunyi dia senyap. So tak perlu risau kalau macam ada baby dekat rumah, kalau pasang waktu tidur, memang mood dia cukup senyap. Dia memang takkan keluarkan bunyi lah. Okay, so tak perlu risau. Dia punya aircon tu pun sangat, dia punya udara dia tu pun, okay, bila kita pasang low, dia memang cukup-cukup slow lah dia punya bunyi, tak bunyi langsung. Okay, ada juga soalan tadi saya nampak, dia punya penapis dia kena tukar bila? Okay, untuk pengetahuan anda semua, kalau let's say kita ni heavy user, okay, kalau kita gunakan sebanyak 8 jam satu hari ataupun lebih, okay, kalau sebab timer tadi kan ada 3, 2, 4, 8. So kalau let's say anda semua pasang sampai 8 jam dekat rumah ataupun lebih, jangka hayat penapis dia tu boleh bertahan sampai ke 18 bulan. So 1 tahun setengah. Okay, jangka hayat penapis dia tu sebanyak 18 bulan, 1 tahun setengah. So kiranya dia cukup orang kata investment yang very good investment, sebab bila anda pakai je, tak perlu macam tukar selalu. Tapi dia tukar lepas 1 tahun setengah. Okay, jangka hayat dia tu selama 4,300 jam. Okay, itu kalau untuk heavy user lah, maksudnya yang kita pasang lama. Tapi kalau let's say kita guna jarang-jarang ataupun kita guna macam dalam 2-4 jam je sehari, so dia lagi lama. Jangka hayat penapis dia tu lagi lama. So tak perlu risau bab tu, okay? Kalau tukar baru macam mana? Ini cara tukar baru. Ngam-ngam soalan daripada Roshdi, Cik Roshdi. Okay, kalau tukar baru macam mana? Okay, nak tukar dia cukup-cukup senang, laki perempuan semua boleh buat. Anak-anak kita pun boleh buat sebenarnya. Sebab cara nak buat tu sebenarnya, cara kita nak tukar penapis tu, okay, AirEvents ni, okay, boleh tengok dekat virtual background saya ni, AirEvents, terbalikkan je, tonggengkan dia. So bila kita tonggengkan dia, terbalikkan dia, kita bukakan kita punya penutup tu. So kita just angkat, keluarkan and then gantikan dengan baru. Itu je cara dia. Cara dia punya senang tu macam tukar bateri. Macam tukar bateri remote control. Cukup-cukup senang. Laki, perempuan, anak kecil semua boleh pakai. Dan satu lagi point yang bagi saya cukup special ialah kita tak perlu nak book apa orang-orang technician ke apa untuk datang tukar, tak perlu. Kita sendiri boleh tukar. Sebab cara nak tukar dia senang je. Terbalikkan, buka and then pasangkan dengan baru. Okay, so kita tukar filter. Yang kita tukar adalah biru ni, filter tu. Okay, kita tukar filter. Okay, satu lagi yang anda semua kena ingat adalah untuk AirEvents ni, kita punya penapis tu, kita lekatkan sekali ke 5 lapis tu. Okay, ada sesetengah jenama lain juga, mereka punya penapis tu kena tukarkan layer by layer, peringkat by peringkat. Maksudnya komponen ni kena tukar asing. Okay, komponen ni kena tukar asing satu-satu. Tapi untuk AirEvents, cukup-cukup mudah, cukup-cukup praktikal sebab dia kena tukar sekali saja. Sebab penapis tu kita dah lekatkan sekali, kita dah orang kata gabungkan sekali dalam satu unit. So dalam ni ada 5 lapis, 5 peringkat penapisan tu, sekali tukar je. Okay, so sekali tukar sahaja. So tak perlu macam nak assemble part A, part B, part C and then macam tukar sekaligus. Tak perlu. Okay, so kita hanya tukar sekali sahaja. Okay, tak perlu susah-susah sebab kita dah lekatkan sekali ke semua filter tu. So dia sekali jalan. Okay, sekali jalan. Okay. Okay, so bila kita nak bersihkan, kadang-kadang kalau macam kita pakai vacuum pun, kita kena bersihkan juga untuk make sure ada habuk-habuk tu. Okay, kalau ada habuk tu, kita make sure kita kena keluarkan.
Sama juga dengan airy vents, katakanlah kita ni jenis yang macam suka untuk make sure kita selalu bersihkan. So cara nak bersihkan dia punya filter tu, filter ingat. Kita nak bersihkan filter biru ni, bukan kita bersihkan badan dia. Badan dia tak perlu. Badan dia kalau nak cuci setakat ambil kain kering je and then just lap macam tu je. Tapi kalau macam kita nak bersihkan dia, kalau kita nak bersihkan dia punya filter dia, kita kena bersihkan pakai objek yang tak tajam. Itu yang pertama sekali lah. So kiranya janganlah ambil berus tembaga yang kita guna untuk cuci toilet tu pergi cuci filter tu pula. Sebab berus tembaga tu tajam. So kalau kita nak guna, just pakai cloth. Just pakai kain je. Jangan pakai Easy Clean sebab Easy Clean tu dia cair. Easy Clean tu cuci kita punya lantai kita. Tapi untuk airy vents, kita pakai kain biasa, kain buruk, kain biasa tu, ataupun kita pakai berus yang lembut. So kita just cuci je dia punya filter tu. Dia punya key dia dekat sini, kita tak boleh kena air. Anda kena make sure jangan kena air dekat penapis tu. Dia dry cleaning. Selama ni dry cleaning untuk nak cuci coat je, cuci benda-benda mahal. Tapi untuk airy vents pun kena dry cleaning. Make sure jangan kena air, even kalau macam kita nak cuci dia punya tu, jangan basahkan, jangan lembapkan kain tu. Ambil kain yang kering tu. Kalau ada tuala Good Morning warna putih tu, bersihkan macam tu je. Cukup-cukup mudah. Maintenance part cukup-cukup mudah, jangan risau. Macam saya cakap tadi, perempuan, anak-anak, yang tengah bersekolah pun semua boleh buat. Dia punya maintenance part cukup-cukup mudah. Jangan risau. Dah tak perlu panggil technician ke apa. Jadi dekat mana kita boleh gunakan airy vents ni? Dekat mana? Pertama sekali, obviously dekat rumah kita lah. Kita pun tahu, rumahku syurgaku. So bila rumahku syurgaku, mestilah kita nak yang terbaik. Kita nak kita sedut udara yang bersih. So kita letak airy vents dekat rumah kita. Tempat wajib. Sebab rumah kita tempat yang kita tidur, tempat yang kita spend most of our time. Most of our time kita spend kat rumah kita. So kena make sure setiap rumah pasang sekurang-kurangnya 1 unit airy vents. Yang seterusnya, kalau kita ada baby. Baby kadang-kadang kulit sensitif. Kadang-kadang ada eczema, kadang-kadang ada alergi sebab udara kotor. Kadang-kadang ada habuk, bila baby tu hidu bersin je terus jadi alergi. So kita nak make sure yang kita punya baby si kecil kita ni boleh bernafas dengan elok. Macam mana kita nak pastikan kita pasang airy vents. Untuk yang ada anak kecil, sangat-sangat penting airy vents ni. Sebab anak-anak kecil dia punya organ dia lemah. Dia punya immune system dia tak cukup kuat. Jadi penting untuk baby untuk dapatkan untuk hirup udara yang bersih. So ibu-ibu yang ada anak kecil take note. Take note untuk benda ni. Make sure baby hirup udara yang bersih sahaja. Seterusnya, macam saya cakap tadi, COVID ni masih ada dengan kita. Masih ada dengan kita. Jadi kalau kita ada family member yang let's say lah, duduk satu rumah sekali dengan kita, nak dijadikan cerita kena quarantine dulu. So quarantine tu kita nak make sure bilik quarantine tu udara dia bersih. Kita kena make sure udara dia bersih. So bilik quarantine kena pasang airy vents. Barulah kita make sure lepas ni siapa je yang nak masuk, nak kemaskan bilik tu, kita dah tak perlu risau sebab udara tu dah bersih. Seterusnya, kalau dekat office, kalau kita ni jenis yang orang kata duduk dekat office tambah lagi kawasan yang berekon sebab kita tahu dekat pejabat pun ada banyak bahan-bahan udara yang tercemar yang kita tak sedar. So pasang airy vents dekat office untuk make sure yang kita boleh buat kerja dengan orang kata dengan tenang sebab udara bersih. So seterusnya dekat premis perniagaan sekarang ni dine in adalah satu benda yang dah back to normal. Back to normal. Dine in. Sekarang semua orang dine in. Bila kita dine in, kita buka face mask, kita tahu udara yang kita sedut tu bersih ke tidak. So kalau ada di kalangan anda semua yang entrepreneur ni yang ada miliki restoran, yang memang restoran owner, boleh consider letak airy vents dekat restoran juga. Sebab semua pelanggan-pelanggan yang datang ni bila buka face mask, kita tak tahu. Kadang-kadang tu bersin, kadang-kadang batuk.
Okay, kita yang nak makan pun kita tak tahu udara tu bersih ke tidak. Okay, sebab semua orang buka mask, semua orang dine in kat situ. So boleh consider pakai air vents dekat restoran. Okay, ini pun sama juga kalau kita ada kita punya office kita sendiri. Okay, kita nak buat consultation, okay, ada office sendiri, letak air vents. Barulah kita punya udara tu lebih selamat. Okay, so seterusnya juga kalau macam kita nak ke shopping mall. Okay, kalau macam kita ke shopping mall, kalau dalam satu kedai tu ada air vents, kita tahu, okay, betapa ramainya orang masuk ke, kita tahu yang udara tu sendiri dah bersih. Okay, sekurang-kurangnya paling tidak, dia boleh tolong untuk sedut udara-udara yang tercemar. Okay, so yang seterusnya dekat tempat awam, katakanlah ada dalam kalangan kita punya yang partisipan kita, ada gym owner. Okay, dia buka gym. Okay, so gym kita tahu tempat yang paling senang bakteria banyak. Yang paling senang bakteria untuk hidup dekat situ. Sebab gym ni tempat yang lembap. Okay, bila kawasan yang lembap ni, bukan setakat bakteria tapi juga kulat. Okay, ataupun bahan tercemar yang lain pun sangat-sangat banyak dekat gym ni. Okay, sebab gym dekat situ orang berpeluh. Okay, dekat gym tempat yang berpeluh. Jadi bakteria ke apa senang sangat untuk ada dekat udara. Jadi the best solution adalah kalau kita pakai air vent sebab bakteria-bakteria dekat udara tu sendiri dia boleh tolong untuk kawal. Okay, dia boleh tolong untuk basmi udara-udara yang kotor dekat gym. Bukan setakat tu juga kalau let's say kita ada education center, kita ada tadika contohnya. Okay, ada cikgu-cikgu tadika dekat sini, ada cikgu tuition ke, nak make sure anak-anak boleh belajar dengan selamat, kita letak air vents untuk make sure yang semua orang dapat belajar dengan selesa. Sama juga dengan tempat kemudahan fasiliti kesihatan. Okay, fasiliti kesihatan lagilah senang berisiko sebab banyak bakteria dan juga virus. Okay, okay, baik. Jadi, so kita dah tahu, kita dah pelajari pasal air vents pada hari ini. Boleh tak saya dapatkan feedback? Macam mana, apa yang anda rasakan lepas macam dengar penjelasan mengenai air vents tu? So kita semua tahu, air vents ni memang orang kata satu a new fenomena lah. Okay, kita tahu ini fenomena. Jadi macam mana kita nak make sure? Macam mana kita nak make sure yang kita punya, orang kata perniagaan kita boleh berjalan dengan lebih lancar? Jangan risau, sebab bila Syom dah rasmikan air vents ni secara automatik, kita sediakan dekat anda semua marketing tools sendiri. Okay, maksudnya dekat sini tak perlu susah payah nak buat kita punya posting, nak buat kita punya brochure ke sendiri, tapi Syom dah sediakan siap-siap. Syom dah sediakan siap-siap sebelum rasmi lagi. Okay, so kita boleh sharekan dekat orang ramai pasal kehebatan air vents melalui marketing tools yang kita sediakan. So, yang pertama sekali kita ada brochure. Okay, so take note yang semua marketing tool ni kita akan edarkan berperingkat. Okay, supaya macam kita nak make sure information tu digest. Okay, supaya kita nak make sure yang air vents ni semua orang faham dulu. So kita akan releasekan by stages, peringkat by peringkat. Okay, dan kita ada brochure produk dan juga seterusnya yang paling special, khas untuk air vents sahaja nak memudahkan anda untuk buat perniagaan. Okay, kita nak mudahkan Shompreneur kita untuk berbisnes. Okay, apa yang anda boleh buat, copy saja link ni, boleh share dekat orang ramai pasal kehebatan produk air vents. So kita ada website asing, kita ada laman web khas untuk air vents sahaja. So hari ni secara rasminya saya nak tunjukkan dekat anda semua, nak kongsikan laman web air vents untuk anda semua. Okay, so jom kita tengok. Okay. Baik, so ini adalah first time kita tunjuk dekat semua orang pada hari ini, kita punya laman web air vents kita. So lepas ni nak berbisnes jangan risau, cukup mudah, cukup senang. Okay, tak perlu dah nak search kat mana-mana, tapi kita ada website asing kita untuk air vents. Okay, so bila anda buka airevents.shom.com.my, okay, ini adalah laman web yang kita sediakan. Kita sediakan info-info khas untuk anda semua supaya mudah. Lepas ni ada customer datang tanya pasal air vents, bagi je link ni. Okay, kongsi je link ni. Senang untuk mereka refer, senang juga untuk kita refer. Okay, kalau pakai phone pun semua ada. Kita dah, orang kata kita dah buatkan untuk size handphone pun ada. Okay, so jangan risau. Nak screenshot info, screenshot je daripada sini, boleh sharekan dekat orang ramai. Okay, kalau ada pelanggan kita yang curious, yang
tertanya-tanya macam mana rupa, macam mana bentuk dia semua, so boleh bagi je. Okay, kita memang sediakan khas untuk Showpreneur sahaja. Okay. So boleh tengok ini adalah laman web dia, kita memang sediakan khas istimewa untuk Airy-Vans sahaja. Sebab kita tahu this product is going to be big in the market, so kita nak make sure semua orang dapat informasi yang semua orang deserve, yang semua orang perlu tahu. Okay. So segala apa yang saya cakapkan tadi kita kongsikan juga dalam ni. Okay, untuk make sure yang semua orang tak terlepas dia punya kebaikan dia. Okay. So take note juga, nanti lepas sahaja kita rasmikan dia punya pre-order dan juga bila kita buka je order, so semua pembelian kita boleh buat melalui landing page ini. Okay, kita boleh buat pembelian melalui laman web ini. So take note juga yang laman web ni dari semasa ke semasa kita akan update. Okay, kita akan update sentiasa. So kena sentiasa lawati dia. Okay, sharekan link ni supaya senang untuk anda semua kongsikan dekat pelanggan-pelanggan. Okay. Okay, so bila dia buka je laman web ni macam dah tahu pasal produk semua, tapi dia tanya kita balik. Okay, pelanggan tanya kita balik, kenapa nak kena pilih Airy-Vans? Okay, ada bukti ke? Ada bukti sokongan ke Airy-Vans ni? Anda semua Showpreneur dah tak perlu risau, dah tak payah dah nak pergi cari informasi lain dekat mana je, just tekan learn more. Okay, let's say lah, okay, anda semua nak tahu dekat mana datangnya sijil-sijil, selamat ke Airy-Vans ni, okay, tekan saja dekat learn more ni, dia akan bawa anda ke laman seterusnya. Untuk page seterusnya, kita sediakan juga informasi-informasi, okay, kita cerita dekat page ni, kita tunjukkan, kita buktikan dekat semua kita punya audience kita, okay, kehebatan di sebalik Airy-Vans ni, okay, kita juga ada kita punya result dekat sini. Kita memang sebab kita terbukti apa yang kita pasarkan ni memang terbukti berkesan, so kita memang letakkan juga laporan daripada MRI Global dekat sini. Okay, so semuanya memang dah ada cukup lengkap untuk anda semua. Okay, dan juga nanti macam saya cakap tadi, bila sahaja kita punya order dah dibuka nanti, semua pembayaran ke, okay, kalau let's say anda ada soalan mengenai cara pembayaran ke apa, kita akan update dekat sini. Okay, dari semasa ke semasa kita akan update untuk anda semua. Okay, so tak perlu risau. Okay, baiklah. Jadi kita dah tengok dah. Okay, itu adalah marketing tool yang kita sediakan dan seterusnya kita ada Zoomina juga. Okay, lepas ni video pelancaran ni pun kita akan upload dekat kita punya YouTube, so senang untuk anda semua tahu lebih banyak lagi mengenai Airy-Vans. Okay. Okay, baiklah. Okay, jadi saya punya part dah habis.